bidasan atau rebuttal, dan kita akan bermula dengan bidasan daripada pihak ARG. Pihak ARG diberikan sebanyak 20 minit untuk sesi bidasan. Sekiranya telah bersedia, okey, dengan ini bismillahirrahmanirrahim dijemput pihak ARG. Mohon hubung slide. Berhubungkan? Slide. Slide. Oh, tak tunjuk slide. Oh, tak apa, tak tunjuk. Tak. Okey. Padamkan aja. Boleh ya? Dah? Okey. Bila mulakan? Bismillah. Okay. Dah. Bismillah Ya. saja. Dia akan kira. Dipersilakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya agak sedikit kecewa dengan dialog ini karena mestinya tajuknya jangan aliran Wahabiyah, tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala aliran sesat, pengikut aliran sesat atau tak. Karena Ustadz Salman dari tadi yang dibicarakan adalah tentang tokoh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Walhal kita untuk mendapatkan pemikiran Wahabi itu bukan hanya daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi juga dari tokoh-tokoh penyokongnya seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan seterusnya. Tapi dari tadi Ustadz Salman ini lebih banyak lari kepada tokoh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun pujian kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab oleh sedikit ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan bermakna pemikiran akidah fikroh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini diiktiraf. Terbukti Syekh Ali Asy-Syaukani pun mengkritik Wahabi. Beliau penyokong Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terus kemudian Syekh Siddiq Hasan Khon pun mengkritik pemikiran Wahabi. Kemudian ulama-ulama Wahabi lain pun ada beberapa yang mengkritik bahwa mereka takfiri. Nah, kalau mengikut metode yang tadi disampaikan oleh Ustadz Salman, maknanya adalah ulama-ulama Wahabi yang tadi telah saya sebutkan, mereka tidak memahami dua takfir yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini sudah tuduhan kepada ulama menurut saya. Terus kemudian tentang bahwa Wahabi ini berbeza-beza, macam mana terus kemudian kita sesatkan kelompok Wahabi. Nah, pertanyaannya adalah ketika ada ulama Wahabi berbeza dalam akidah, lalu siapa yang sesat? Antara satu dengan yang lain. Janganlah kepada pemikiran Asy'ariyah dikritik, dihantam, diviralkan kemana-mana, sementara terhadap kesalahan akidah di dalam kelompok atau ulama Wahabi ini diam, diiktiraf. Ini yang menurut saya kurang amanah ilmiah kalau seperti itu. Contoh misalkan Syekh Albani mengatakan Allah punya makan. Kemudian yang lain tidak mengatakan makan. Kemudian yang lain mengatakan Allah bergerak-gerak karena yang hidup itu pasti bergerak-gerak. Yang lain mengatakan jangan mengatakan seperti itu. Itu terus yang silap mana, yang sesat mana, itu perlu dijelaskan. Tapi sekali lagi yang tadi dibincangkan oleh Ustadz Salman, Ustadz kita Salman ini hanya berfokus pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan kepada aliran Wahabi. Jadi itu tidak selari dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Terus kemudian awam tidak memahami tentang akidah mutasyabihat. Betul. Dan itu larangan daripada ulama. Jangan membincangkan mutasyabihat di kalangan orang awam. Betul sekali. Tetapi siapa yang pertama kali membincangkan? Kawan-kawan kita dari kelompok Salafi. Salafi Wahabi ini. Makanya orang-orang awam ini boleh kalau kita tengok di tulisan-tulisan mereka, Allah terbang. Terus kemudian Allah ini besar sangat sehingga tak tampak. Dan lain-lain. Ini muncul karena apa? Mengajarkan mutasyabihat kepada orang awam. Apalagi mohon maaf, ulama Salafi pun tidak mengakui. Tidak mengakui bahwa sifat khobariyah ini mutasyabihat. Bahkan mentohmah. Dan itu ketika saya tanyakan kepada mereka tidak pernah dapat menjawab. Mana nukilan salaf yang mengatakan bahwa sifat khobariyah adalah muhkamat. Dan itu Imam Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama Wahabi ya mentohmah ulama Asy'ariyah dan ulama-ulama yang lain yang menyatakan bahwa sifat khobariyah adalah minal mutasyabihat, sementara Wahabi mengatakan muhkamat, dan itu tidak disokong oleh penjelasan atau ucapan daripada ulama salaf. Oke, terus kemudian yang berikutnya adalah tentang tauhid menjadi tiga. Ustadz Salman tidak menjawab masalah ini dengan baik menurut saya. Pertama adalah tidak pernah disampaikan dalam kitab-kitab yang menjelaskan akidah salaf tentang pembagian tauhid menjadi tiga. Oke, ada ucapan Imam Abu Hanifah yang dipahami oleh sebagian kawan kita Salafi bahwa itu membagi tauhid, tapi itu hanya tauhid dua saja, tidak tauhid tiga. Dan yang teruk dari tauhid tiga ini bukan masalah pembagian. Pembagian tauhid menjadi tiga atau sifat 20
dari sisi pembagian oke, ini ijtihadi. Masalahnya adalah konten dari sifat 20 ini tidak ada yang bercanggah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara tauhid 3 ini ada kesalahan, baik kesalahan asas atau kesalahan non asas. Contoh yang kesalahan asas adalah tidak pernah dijelaskan dalam kitab-kitab salafi yang menyatakan bahwa para nabi ini hanya berdakwah tauhid uluhiyah saja. Boleh dibuktikan mana ucapan ulama yang secara soreh, kalau hanya kalam-kalam yang muhtamal ini kita boleh berdebat. Tapi kalau ucapan salaf yang secara sorih menjelaskan bahwa para nabi hanya berdakwah tauhid uluhiyah, ini yang perlu dijelaskan. Yang kedua, kemudian kesalahan asas adalah bahwa mengira Abu Jahal dan Abu Lahab ini bertauhid rububiyah, dan ini tidak pernah diucapkan oleh ulama manapun. Boleh buktikan ucapan mana yang mengatakan bahwa Abu Lahab, Abu Jahal, musyrikin Arab bertauhid rububiyah? Tak ada. Oke, Ustadz Salman pasti akan berhujah dengan ucapan tadi dari nukilan dari At-Tabari. Oke, ini ada kesalahan pemikiran menurut saya. Imam At-Tabari mengatakan bahwa ketika orang kafir menyatakan bahwa Allah sebagai Khalik dan seterusnya, itu iman bukan secara syar'i, tapi iman secara lughawi. Tapi itu diguna oleh kawan-kawan kita Wahabi. Oh, ini dalil bahwa orang kafir ini iman. Iman itu adalah tauhid. Silap. Karena apa? Ulama mengatakan bahwa iman yang dimaksudkan pada ucapan Allah sebagai Khalik itu adalah iman secara lughawi. Siapakah ulama mufassir yang menyatakan seperti itu? Imam Ibnu Atiyah dan Imam Ibnu Athur yang jelas menyatakan seperti itu. Oke. Kemudian mengatakan bahwa orang kafir ini beriman, ini bercanggah dengan takrif definisi Wahabi sendiri. Kenapa? Iman menurut Wahabi adalah terdiri dari 3 juzuk. 1, i'tiqad bil qalbi, 2, an-nutqu bil lisan, kemudian amal bil jawareh. Pertanyaannya, ucapan orang kafir yang mengiktiraf Allah sebagai pencipta, apakah menetapi 3 juzuk iman yang ditetapkan oleh Salafi Wahabi? Tak. Dan saya sudah tanyakan kepada kawan-kawan kita Wahabi, pun mereka tidak mampu menjawab dengan baik masalah ini. Jadi sekali lagi, iman yang tadi dijelaskan oleh Ustadz Salman itu adalah iman secara lughawi. Kenapa? Bimujarradit tasdik bi annallaha khaliqun. Dan sekali lagi, untuk dianggap sebagai bertauhid rububiyah itu mesti mengiktiraf seluruh sifat-sifat rububiyah Allah. Apabila hanya sebagian rububiyah Allah yang diiktiraf, itu bukan bertauhid. Contoh, misalkan ada orang mengatakan Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki dan seterusnya, tapi dia mengiktiraf bahwa semut ini yang menciptakan bukan Allah, dia tidak bertauhid rububiyah. Dan bahayanya adalah ketika menyebut orang kafir bertauhid rububiyah, kemudian dikiaskan kepada kaum saudara muslimin muslimat yang bertawasud dan seterusnya, ini yang paling bahaya, karena menyamakan orang Islam dengan orang kafir Quraisy yang bertauhid rububiyah. Bahkan kata ulama Wahabi, Abu Jahal, Abu Lahab lebih akhlaso imanan dan lebih bertauhid daripada umat Islam. Ini maknanya beliau lebih memuji orang kafir daripada memuji saudaranya umat Islam. Oke, kemudian tentang ilah dan rob. Ini talazum, ini yang tidak dipahami. Ilah ini kalau dinisbatkan jadi ilahiyah, rob jadi rububiyah. Nah, di sini Ustadz Salman pun tidak menjelaskan mengapa tauhid 3 menggunakan istilah ilahiyah. Kenapa uluhiyah? Kenapa tidak ilahiyah? Walhal uluhah itu adalah ibadah. Ifradul ma'bud bil ibadah itu mestinya adalah ilahiyah. Paling tidak ini kritikan sebagian ulama kita. Oke. Terus kemudian Ustadz Salman pun juga tidak mampu menjelaskan mana ucapan salaf yang bagi 3 tadi sudah saya sampaikan tidak pernah ada. Itu murni ijtihad. Tapi ijtihad dikira sebagai akidah yang asas sekali sehingga mudah sekali untuk mengkafirkan saudara-saudaranya yang berbeda pendapat. Terus kemudian Ustadz Salman pun juga tadi tidak menjelaskan siapa yang menyatakan Abu Lahab bertauhid rububiyah. Ini sebagai asas supaya kita nanti ada kesepakatan, dan itu tidak pernah disampaikan. Terus kemudian yang berikutnya adalah merobohkan kubur dalam fikih, ini mestinya ditafsil. Ya, saya tak tahu tadi kurang jelas karena mohon maaf saya terkendala bahasa. Ustadz Salman kalau cakap ini agak laju juga. Jadi masalah merobohkan kubur itu memang itu mestinya diperinci. Jangan ketika ada makam yang dibina terus kemudian langsung dihancurkan. Boleh tengoklah dalam kitab-kitab fikih Syafi'i. Masalah menghancurkan kubur dalam diperinci antara itu mamluk atau musabbal atau mauqufah.
Dan itu perlu dijelaskan. Kalau macam mana kalau tidak tahu keadaannya? Nah, kalau tidak tahu keadaannya, maka husnudzon, tahsinudzon bahwa dikuburkan dalam keadaan baik. Sehingga kalau setiap ada yang menghancurkan kubur ini di i'tiraf karena hadis Nabi yang melarang membina kubur, ini tidak boleh seperti itu karena ulama pun memperinci. Bahkan ulama Hanabilah, Athariyah yang tadi diakui oleh Ustaz Salman pengikut Athariyah pun membina kubur di kuburan mauqufah atau musabbalah itu hanya makruh. Boleh tengok dalam Al-Fiqhu ala Madzabil Arba'ah. Oke, kemudian masalah istighotsah. Ini yang perlu dipahami bahwa kita berbeza dalam masalah misalkan istighotsah ini haram atau tak haram. Itu khilaf ringan menurut saya. Yang jadi persoalan adalah istighotsah bil amwat dituduh syirik. Ini masalahnya. Kalau hanya ini haram atau haram, tak apa. Misalkan Ustadz Engku mengatakan tidak haram, saya mengatakan ini adalah masalah biasa. Bahkan misalkan kawan-kawan kita salafi menyatakan istighotsah ini haram, saya pun tidak terlalu gesah. Tapi kalau sudah menyatakan syirik, ini masalah lain. Ini sudah akidah, ini usul akidah. Ini yang perlu dijelaskan. Jangan di framing seakan-akan antara saya dengan Ustadz Engku ini ada perbedaan yang teruk, bukan perbedaan asas. Tapi kemudian di framing seakan-akan ini tanakut sendiri, taruh sendiri, itu tidak boleh. Terus kemudian masalah istighotsah ini unik. Imam Ibnu Taimiyah ketika berdebat dengan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah mau debat sekejap tapi tak berjaya. Sekejap mau debat. Dan ini sudah ditulis dalam kitab-kitabnya misalkan Imam Ibnu Rajab, Ibnu Abdul Hadi, Imam Ibnu Katsir dan lain-lain. Imam Ibnu Taimiyah dikata, "Kenapa kau kurang lebihnya? Mengapa kau mengkafirkan istighotsah?" Beliau mengatakan istighotsah kafir apabila bima'nal ibadah. Bimaknal ibadah itu yang kafir. Unik lagi, ulama Hambali yang bernama As-Sarsari, beliau adalah ulama Hambali yang paling banyak melakukan istighotsah dengan Rasulullah SAW. Tapi mengapa ulama Hambali mengakui kemuliaan beliau? Beliau pelaku istighotsah. Kemudian mengapa Imam Ibnu Taimiyah pun tidak mengkafirkan As-Sarsari? Kalau memang istighotsah bil amwat ini syirik mutlak. Kalau memang itu perlu diperinci seperti Ustaz Salman, tidak boleh kita menghukumi sesuatu yang mestinya diperinci, kemudian tidak diperinci. Ini bahaya. Ini sangat bahaya, sekali lagi, ini sangat bahaya. Jadi masalah istighotsah saya sudah memahami. Kalau hanya masalah haram, tak haram, oke tak apa, ini masalah furu'. Janganlah dipertikaikan masalah furu'. Tapi kalau sudah mengatakan syirik, ini lain lagi, itu maksud saya. Oke, kemudian Wahabi tidak mengkafirkan tawasul. Ini menurut saya alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Pernyataan ini mestinya disampaikan kepada awam-awam saudara-saudara kita dari Wahabi yang di bawah ternyata sering sekali menyebut bahwa tawasul bil amwat ini adalah syirik karena ibadah kepada Allah. Oke, mereka memang tidak tahu, tapi ini tugas daripada ustadz-ustadz kita daripada Salafi wajib menjelaskan bahwa tawasul bil amwat bukan masalah syirik. Oke. Terus kemudian tawasul sebagai sarana syirik. Ini tadi katakan seperti itu. Kemudian menuduh bahwa ulama-ulama yang bertawasul ini seperti tidak paham. Tidak boleh membezakan antara tawasul. Memang tidak mengkafirkan, tapi wasilah ila syirki ini bahaya. Bahwa mereka ulama-ulama kita ternyata majoriti tidak paham masalah dua itu kufri. Karena menganggap bahwa ulama-ulama kita yang bertawasul ini adalah orang yang tidak paham tentang wasilah syirik. Uniknya Syekh Abdul Fattah bin Qudais Al-Yafi'i, mantan Salafi yang menulis banyak kitab. Beliau adalah seorang yang insaf, munsif sekali. Oke, semoga kita bisa meladani akhlak beliau. Beliau mengatakan bahwa sepengetahuan saya tidak ada ulama sebelum Ibnu Taimiyah yang mengkafirkan tabarruk. Boleh tengok dalam kitab beliau At-Tabarruk Bainal Mujizin wal Mani'in. Sepengetahuan saya tidak ada ulama sebelum Ibnu Taimiyah. Saya menghormat kepada beliau, kemuliaan beliau, tapi dalam pemikiran saya tak setuju. Tidak ada ulama sebelum Ibnu Taimiyah, ini hanya menukil kata beliau, yang mensyirikkan tabarruk. Kalaupun ada tadi kata salaf, Sayyidina Ibnu Umar dan lain-lain, itu hanya yang dipahami oleh sebagian kelompok Wahabi, bukan merujuk pada apa yang dikatakan oleh ulama-ulama kita. Ini yang perlu dipahami oleh kita semua. Oke, kemudian yang berikutnya adalah akidah saudara kita dari Wahabi ini sering mengatakan bahwa pengikut salaf. Tadi saya sampaikan beberapa masalah-masalah akidah, mengatakan bahwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah yang mengatakan bahwa Allah punya jari 5. Terus kemudian Allah bergerak-gerak. Terus kemudian tangan ini bimangzilatil alat dan lain-lain. Ini dikemanakan? Apakah ada akidah salaf yang menyatakan demikian? Kalau tidak ada, jujur katakan jujur, ini amanah ilmiah. Tapi kalau tidak ada, katakan tidak ada. Karena apa? Perbezaan itu tidak selalu dalam usul. Ini yang tidak banyak dipahami.
Bahkan kritikan ulama-ulama kita kepada ulama-ulama salafi adalah salafi ini tidak membezakan mana usuluddin, mana usul ahli sunnah wal jamaah, dan mana furu'ul akidah, dan mana juz'iyatul akidah. Sehingga semua dihantam, dihukumi sebagai usul semuanya. Dan ini bahaya menurut saya. Sekali lagi saya tidak benci, saya hanya kritik secara ilmiah saja. Oke, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, memang beliau tidak konsentrasi di bidang, saya tidak mengatakan beliau tidak paham. Oke, saya tidak mengatakan beliau tidak paham. Beliau tidak konsen di bidang akidah, sifat, mutasyabihat dan lain-lain. Beliau memang konsen di bidang syirik dan lain-lain. Jadi kalau dicakap apakah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga tafwid atau takwil dan seterusnya, ya memang tidak ada secara sharih dari beliau karena beliau memang tidak konsen di bidang itu. Tetapi ulama-ulama Wahabi yang lain semua sudah menjelaskan akidah daripada Wahabiyah. Dan uniknya masalah tafwid makna ini itu diiktiraf oleh ulama Athariyah, ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah. Boleh tengok kitab As-Sadah Al-Hanabilah wa ikhtilafuhum ma'a salafi al-mu'asirah. Di sana dijelaskan bahwa ulama Athariyah, Hambali, bahkan Imam Al-Dhahabi dan lain-lain juga melakukan tafwid makna. Sementara saudara-saudara kita Wahabi sering menyatakan bahwa ini adalah tajhil, ini sesat dan lain-lain. Kemudian masalah takwil. Nah, ini ulama Wahabi juga beza-beza. Kadang-kadang takwil boleh, kadang-kadang takwil tak boleh, kadang-kadang mutlak tak boleh, yang mentakwil ini Jahmiyah dan seterusnya. Walhal kalau kita membaca ulama-ulama salafi kita akan tahu. Dan data-data dari kitab-kitab salaf menjelaskan bahwa sebagian kecil ulama salaf memang mentakwil. Memang mereka tidak banyak mentakwil karena waktu itu masanya memang tidak diperlukan untuk takwil. Tapi ulama mutaakhirin karena waktu, karena faham mujassimah, musyabbihah, hasyawiyah, kemudian lain-lain ini sudah banyak menyebar di masyarakat muslimin, akhirnya mereka terpaksa melakukan takwil. Jadi takwil ini adalah karena keterpaksaan. Uniknya Imam Ibnu Taimiyah pun ketika mentafsir Allahu ma'ana, inna Allaha ma'ana, beliau mengiktiraf bahwa salaf ini mentakwil, tapi beliau tidak mentakwil. Nah, ini yang dikatakan oleh ulama-ulama salafi sendiri. Terus kemudian masalah kaifiyah majhulah, riwayat Imam Malik. Unik, karena apa? Ustaz Salman tidak menjelaskan secara detail. Oke, saya jelaskan. Riwayat Imam Malik, al-istiwa ma'lum wal kaifiyah majhulah, itu ada 3 riwayat. Ada yang mengatakan wal kaifiyah majhulah, wal kaifiyah ghairu ma'qulah, wal kaifiyah marfu'ah. Ada perbedaan, ya, tapi yang mengatakan al-kaifiyah majhulah ini riwayat yang dhaifah. Pertanyaannya adalah, kenapa riwayat yang dhaif ini dijadikan asas akidah? Kenapa? Riwayat dhaifah. Nah, ulama kita enak, sedap. Ulama kita mengatakan kalau kita terima riwayat dhaifah, maka takwilnya seperti ini. Kaifiyah bermakna hakikat itu memang majhulah. Tapi kaifiyah bermakna syakl, surah dan lain-lain itu marfu'ah, sehingga tidak bercanggah antara satu dan yang lain. Uniknya lagi, saya tidak pernah melihat, membaca atau penjelasan dari kawan-kawan salafi yang menjelaskan 2 riwayat ini. Oke, terus kemudian tentang Allah duduk dan seterusnya, itu kan hadisnya tidak marfu'. Imam Al-Dhahabi yang menisbat Allah qu'ud alal kursi bukan alal arsh, beliau pun tafwid sebagaimana madhab beliau di dalam al-ulu. Jadi dari sini tadi tidak pernah disinggung sama sekali. Bahkan ketika saya tanya kepada kawan-kawan salafi, manakah ulama yang mengatakan bahwa sebelum Imam Ibnu Taimiyah yang menghantam tafwid maknanya ulama al-sunnah, siapa? Sebutkan satu saja yang secara sharih, nanti Ustaz Salman boleh sampaikan. Satu saja ulama sebelum Ibnu Taimiyah yang menghantam tafwidul makna yang di salah satu maslak daripada al-sunnah wal jamaah. Oke, terus kemudian masalah takwil, sekali lagi nih masalah takwil. Masalah takwil, oh ini masih panjang. Oke. Kemudian tabdi kepada satu perbuatan, tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa la tabdi'a fil masail al-ijtihadiyah. Kita tidak boleh, oh kamu mubtadi', kamu melakukan bid'ah, jangan. Tapi kalau hanya mengatakan ini perbuatan bid'ah, tapi kalau kamu punya keyakinan yang berbeda, punya dalil, silahkan kita saling menghormati. Andai kawan-kawan kita salafi juga melakukan sama, Masya Allah akan damai dunia ini.
Jadi ketika ada khilafiyah masalah, ada yang mengatakan bid'ah ketiga, kita itiraf. Biarkan saudara-saudara kita yang bermaulid Nabi, yang menyatakan punya dalil, silakan. Kita tidak melakukan saja. Kalau bisa seperti itu, tentu akan damai. Sebagaimana ulama-ulama salaf yang mengitiraf kunut dan lain-lain. Oke, kemudian yang berikutnya masalah taklid. Masalah taklid mazhab ini sebenarnya Wahabi beza-beza. Ada satu yang anti taklid tapi mengitiraf ittiba. Tapi ketika ditanya mal farqu bainar taklid wal ittiba, tidak ada jawab. Ada yang menyatakan oh taklid boleh bagi yang awam saja, yang thalibul ilmi tak boleh. Ada yang cakap demikian. Ada yang mengatakan oh boleh, taklid itu boleh sebagaimana dilakukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Taklid ini boleh, tapi yang perlu dijelaskan adalah andai ulama-ulama salafi, ustadz-ustadz kita daripada Wahabi mau menjelaskan bahwa masalah ini seperti yang dicakap Ustadz Salman tadi, bahwa masalah taklid ini diperbolehkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tentu mereka yang anti taklid akan tidak akan membuat kegaduhan di tengah umat Islam. Itu yang mesti dipahami oleh kita semua. Walhasil Ustadz Salman sendiri tidak mampu menjelaskan ijma ulama yang menyatakan istighosah ini syirik. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kiai Nur Hidayah dari pihak ARG. Seterusnya kita akan berikan 20 minit kepada Ustadz Salman untuk memulakan sesi rebuttal beliau. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus kepada beberapa isu yang saya dah tulis. Yang pertama sekali berkaitan dengan tauhid yang disebutkan oleh Kiai tadi tentang uluhiyah dan rububiyah. Saya rasa ini pertumbuhan utama yang mesti kita selesaikan. Kiai bertanya, apakah Nabi mengajar uluhiyah sahaja tanpa mengajar rububiyah? Kalau kamu mencari perkataan memang tak akan jumpa istilah ini dengan maksud itu dalam ilmu mengajarkan tauhid datang kemudian. Tetapi lihatlah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada mereka. Allah ta'budu illallah. Supaya kamu tidak menyembah melainkan Allah. Jangan kamu syirikkan ya ahlul kitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, kita tidak menyembah melainkan Allah. Nabi tanya kepada sahabat, kam rabb tu'bad yaum, berapa banyak Tuhan disembah hari ini? 7, 1 di langit, 6 di bumi. Nabi kata, siapa yang kamu harapkan? Raghbatan wa rahbah. Dia kata di langit. Nanti kau masuk Islam, kamu datang jumpa aku. Ini semua menunjukkan bahawa dia orang tak ada masalah dengan mengiktiraf kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Jelas kalau buang jauh sedikit sudut bahasa, memang betul Nabi SAW tidak kata ke orang akuilah bahawa Allah tu wujud. Tak ada. Tak ada. Nak cari perkataan tak jumpa. Tetapi sebab Nabi diutuskan di tengah masyarakat yang ada orang namanya Allah, orang namanya Abdullah. Itu realiti. Sebab tu dia tak setuju apabila Nabi sebut Ar-Rahmanur Rahim. Mereka tak setuju, kata kami tak tahu, kami semua tahu Bismillah. Nama tu kami tak setuju, tapi Allah sendiri kami dah setuju dan tahu Allah Tuhan. Yang datang nak kata, nak tekankan juga, bukan, Nabi datang mengajarkan mereka bahawa kenal Tuhan. Ini mukabarah, menafikan hakikat. Satu. Yang kedua, tauhid kafir. Siapa yang kata mereka ini bertauhid? Kena faham, ini dalam konteks bahasa yang kita gunakan. Bahasa yang kita gunakan, kita bukan bererti dia itu berada di atas keimanan. Bukan kita kata Abu Jahal, Abu Lahab itu beriman. Tokoh-tokoh Wahabi yang sebut begitu juga bukan dia berkata orang itu beriman. Dia cuma nak mengatakan bahawa kamu kena jaga. Kena jaga. Walaupun Abu Jahal dan Abu Lahab ini beriman bahawa Allah telah menciptakan, sekali mereka tetap sesat kerana mereka menyembah berhala. Itu poinnya, bukan mengagungkan Abu Jahal dan Abu Lahab. Mana ada Wahabi yang mengagungkan mereka? Konteks perkataan tu perlu dilihat. Yang ketiga, ini saya bimbang Kiai bila duduk lama dengan Ustaz Engku, Kiai belajar dengan Ustaz Engku kaedah untuk bermain-main pusing bahasa. Kiai kata, Wahabi sendiri pun tak beriman bahawa mereka ini ada tauhid. Sebab iman pada Wahabi ada 3 perkara. 1 iqrar, yang kedua nutq, yang 3 amalan. Contohnya, iman dalam konteks ni bukan maksudnya iman yang hakiki, itu bukan maksudnya. Bila berkata mereka beriman dengan tauhid rububiyah, artinya mereka percaya tauhid rububiyah. Jangan main bahasa. Pusing bahasa, itu maksudnya lain. Kamu pergi letak dalam konteks istilah iman yang sebenar. Mesti ada iqrar, mesti ada syahadah, mesti ada lakukan amalan. Bukan. Ini saya rasa mungkin Kiai belajar dengan Ustaz Engku. Ustaz Engku kerap buat begini. Wahabi kata bid'ah berlaku dalam masalah dunia. Habis tu maksiat bid'ah kah? Bukan. Dia kata bid'ah berlaku dalam masalah dunia, artinya maslahah duniawiyah di situ okey. Wahabi kata innallaha khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa kamu ciptakan. Artinya Wahabi bertawasul dengan makhluk sebab perbuatan kamu itu makhluk. Bukan. Yang dia tak bagi makhluk itu adalah makhluk qaim bi nafsihi yuqaddas. Ya, dia minta sesuatu kepada dia yang di luar kemampuan dia.
Apa main bahasa pusing-pusing ambil takrif tu tampal dekat sini? Dua. Yang ketiga, ayat muhkamat. Ini menarik. Kiai kata tak ada pun salaf yang katakan ayat sifat terkeluar dari muhkamat. Tuan-tuan boleh buka buku Kiai tulis. Apabila beliau menakalkan ayat-ayat sifat Allah Subhanahu Wa Taala mutasyabihat, tak ada satu pun pandangan salaf. Khattabi, siapa lagi? Datang kurun pertengahan di Ibnu Hajar Al-Asqalani, tak ada satu pun salaf. Salaf kata apa? Macam nak tahu salaf kata apa tentang ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat? Buka Jarir At-Tabari. Dibahaskan dengan panjang lebar apa maksud wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ada yang kata maksudnya bila akan berakhir umat ini. Ada yang berkata artinya perkara-perkara gaib. Ada yang berkata artinya daqaiq, ilmu yang hanya Allah tahu. Ada yang kata ilmu yang Allah dan sebahagian alim ulama tahu juga. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm. Ada yang berhenti kat situ. Tapi carilah mana ulama salaf yang kata ayat-ayat ni bererti ayat sifat tidak diketahui maksudnya, hanya Allah tahu maksudnya. Tak ada. Buka buku Kiai dan cek. Awal-awal datang daripada orang 400-500 hijrah. Saya tak ada masalah. Tapi nak kata dia sama dengan salaf, dia tak sama. Salaf tak maksudkan itu begitu. Salaf faham ada maksud daripada ayat-ayat mutasyabihat. Mereka menafikan tashbih, tapi bukan menafikan ada maksud daripada ayat itu. Seterusnya, isu seterusnya berkaitan katanya pembahagian tauhid, tak ada yang membahagikan tauhid kepada tiga, masih lagi kepada permainan sama. Saya jawab sama je. Bahagi 3 pun tidak, bahagi sifat 20 pun tidak. Nak tengok konten, saya minta maaf, ada perkara dalam sifat 20 yang tak sama dengan salaf. Maksud kalam dasarnya samalah, dasarnya sama. Tapi bila kamu kata di bawah kaedah mukhalafatuhu lil hawadith, di bawah kaedah tu didatangkan kaedah ma la yakhlu minal hadith fahuwal hadith. Kaedah tu dibawakan oleh Asy'ariyah. Saya setuju, saya hormat, tak ada masalah. Ma la yakhlu minal hadith fahuwal hadith. Artinya apa? Ayat ini digunakan untuk menafikan Allah kalam dalam bentuk fi'liyah. Asy'ariyah buat tak apa, tapi ini tak sama dengan salaf. Salaf semua mengisbatkan Allah buat perbuatan. Innallaha yasma'u wa yara. Laqad sami'a al-qawla allatina yujadiluka fi zawjiha. Nanti di akhirat Allah akan cakap dengan orang beriman. Ini semua sifat perbuatan. Ini akidah salaf. Tak apa Asy'ariyah tak sama, tapi janganlah tarik semua salaf letak dalam bakul kamu dan kamu sesatkan salaf sebenar. Itu yang ketiga. Seterusnya berkaitan dengan isu-isu seterusnya. Okey, ini saya nak sebut sikit tentang tadi Ustaz Engku ada ulas sedikit tentang Al-Baijuri, apa yang disebutkannya berkaitan dengan kesan dan juga sesuatu yang kesan sesuatu perbuatan. Saya nak kena cek balik sebab Ustaz Engku bila nakalkan, Ustaz Engku tak faham apa dia nakal. Al-Baijuri sebut dengan jelas ada 4 situasi. Sesiapa yang beriktikad annal asbab adiyah kanar was-sikin tu'thir fi musabbabatiha al-haqiqi fahuwa kafir bil ijma'. Siapa yang percaya bahawa pisau, api semua betul-betul memberi kesan, ada kuasa tabiat dia yang membakar, dia kafir. Kemudian dia kata au liquwatin khalaqaha Allahu fiha. Siapa yang percaya api ni semua ada kekuatan yang Allah bagi dekat dia. Allah bagi dekat dia. Kata Al-Baijuri, fa fi kufrihi qaulan wal asah annahu laisa bikafir. Untuk mengkafirkannya ada 2 pandangan dalam Asy'ariyah. Yang sahih tak kafir tapi fasik sahaja. Maksudnya ini bukan cerita pasal taksir, ini clear cut dalam situasi satu orang percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bagi kuasa pada api untuk membakar, bagi kuasa pada ais untuk menjadi sejuk. Asy'ariyah ada 2 pandangan. Satu fasik, 2 kafir. Berapa banyak orang kita nak fasikkan dan kafirkan? Tak apa. Ini pada saya tak ada masalah. Ulama dahulu telah pun berlalu, telah pun menulis. Tapi kita yang datang kemudian, kita tak boleh ubah apa kata Al-Baijuri, apa kata Sanusi, apa kata Muhammad bin Abdul Wahab, apa kata Ibn Taymiyah. Tapi kita boleh ubah diri kita, sama ada nak tendang orang keluar daripada agama ataupun menerima semua ke dalam dakapan agama. Itu kita mampu. Tapi kita tak mampu mengubah orang lain selain daripada kita. Seterusnya, berkaitan dengan isu perang. Perang saya rasa jawapan pun tak ada dan baca pun tidak. Dalam isu perang ini sangat jelas bahawa peperangan jangan ikat dia dengan mana-mana kepercayaan. Semua aliran terlibat, kebanyakannya dalam politik. Kalaulah kita marah sangat dengan Muhammad Abdul Wahab, marah juga dengan Mufti Mesir Ali Jumaah yang menjustifikasikan tindakan tentera Mesir bunuh orang. Tak apa, jangan marah Ali Jumaah. Yang paling patut dimarah adalah Ibn Tumat. Pada saya, ini isu yang berlaku kepada semua mazhab. Takfir, bagi gambaran dekat kita bahawa takfir ni hanya
kita Athari ataupun Wahabi sahaja kafirkan orang. Sebenarnya ada takfir di antara Asy'ariyah dan Maturidi. Mereka berperang. Perkataan ana mukmin insya-Allah menyebabkan pergaduhan di antara pengikut Syafi'i dan juga Hanafi. Saya tak nak buka benda ni. Tapi bila hentam orang, kita terpaksa buka lah. Seterusnya, saya agak menarik. Ini nak ringankan sikit, ada masa sikit lagi. Ustaz Engku tanya 3 soalan pertama yang buat saya tertarik. Ustaz Engku kata, saya Athari ke tak? Saya Athari. Yang kedua, okey. Kalau itu Athari ahli sunnah, Athari ahli sunnah. Kalau begitu, Wahabi bukan ahli sunnah. Saya duk fikir macam mana datang logik macam ni. Logik ni dari mana? Dia tanya saya, kamu ahli sunnah ke tidak? Saya ahli sunnah. Kamu Athari ke tidak? Athari. Kamu Wahabi ke tidak? Tidak. Artinya Wahabi bukan ahli sunnah wal jamaah. Mana main logik macam ni? Samalah kalau saya tanya Ustaz Engku, Ustaz Engku ni Asy'ari ke tidak? Ya, saya Asy'ari. Asy'ari ahli sunnah ke tidak? Asy'ari ahli sunnah. Kalau macam tu, Ahbaj bukan ahli sunnah. Boleh macam tu kaedah tu? Cuba fikir, saya tak tahu, saya tak pergi sekolah undang-undang, tapi kita boleh faham lah. Kalau saya Athari dan saya kata ahli sunnah wal jamaah, itu tidak bererti Wahabi terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Macam mana boleh draw kaedah macam ni? Next, berkaitan dengan isu takwil. Kiai bawakan isu takwil. Takwil ini kata Kiai Ibn Taymiyah pun buat takwil. Saya rasa mungkin Kiai kena betulkan kefahaman. Balik kepada kes tadi. Ini contoh keempat dah. Tadi 3 contoh pertama, contoh keempat. Jangan bermain-main dengan bahasa. Bila kita cakap dengan takwil, tentang takwil, kita cakap tentang sarful lafz an madlul lughawi rajih minas siyaq kepada madlul akhar. Itu maksud dia. Itu maksud takwil. Ibn Taymiyah tak takwil. Ibn Taymiyah kata innallaha ma'akum bi'ilmihi. Itu maksud lafaz itu, dalam konteks itu membawa maksud itu, bukan takwil. Jadi saya tahu Kiai kerap bercakap pasal Wahabi, kena betulkan kefahaman ni. Itu bukan takwil. Itu makna di sudut konteks begitu. Saya tahu Kiai selalu tanya ke orang, zahir ifradi ke zahir tarkibi? Untuk pengetahuan Kiai, zahir ifradi itu tak ada pada Ibn Taymiyah. Semua zahir mesti terkibi. Dalam konteks ada maksud perkataan. Kepala tak ada maksud. Melainkan letak kepala tu kat siapa? Kepala saya, ini maksud dia kepala orang. Kepala buku, maksudnya kepala buku. Kepala pancok, artinya kepala pancok. Orang Indonesia tak fahamlah kepala pancok. Ibn Taymiyah kata zahir ifradi tak wujud. Setiap perkataan duduk dalam konteks, ada maksudnya di situ. Itu bukan takwil, bang. Itu bukan takwil. Itu isbat. Seterusnya, apabila kita bincang tentang, masih lagi tentang isu takwil, sebab tu selalu mereka kata bab istawa. Istawa, maksud konteks ucapan sumastawa alal arsh, ada 3 maksud yang dikatakan oleh salaf. Ala, wartafa'a ataupun wastaqarra. 3 maksud. Al-Qurtubi sebut, maafkan saya, Ibn Abdul Bar sebut, kalau pegang mana-mana satu di antara 3 maksud ini bukan takwil. Ayat tu dalam konteks itu bererti begitu, bukan takwil. Tapi kalau kata istaula, salaf semua kata istaula. Ini pandangan yang masyhur di kalangan salaf. Istaula adalah pandangan Mu'tazilah. Dalam sesi lain dia orang kata, tapi kan ada Abdullah bin Yahya bin Mubarak Al-Yazidi hidup di zaman salaf, kata itu adalah tafsiran bagi istawa. Dia bukan a'immatus salaf. Kita bukan main kutip siapa-siapa je. A'immatus salaf, Al-Bukhari, Muslim, Abdullah bin Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Asy-Syafi'i dan sebagainya, itu a'immatus salaf. Bukan pergi kutip siapa hidup zaman tu, tengok salaf buat. Macam mana ni? Seterusnya, berkaitan dengan ucapan salaf tentang tabaruk. Ucapan salaf berkaitan dengan tabaruk. Saya bawa bukti jelas. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tak bagi pergi sapu makam Nabi SAW. Artinya idea tak bagi pergi tabaruk dengan makam tu dah ada lah. Nak cari ke mana lagi? Abdullah bin Umar tak bagi. Itu jelas. Nak cari bukti dari mana lagi? Seterusnya, apa lagi isu yang ada di sini? Takfir, istighasah. Dalam bab takfir orang melakukan istighasah, kata mereka Wahabi tak boleh takfirkan sebab tak ada orang lain takfirkan. Saya tahu mungkin ada perbezaan pandangan di sini. Saya tahu ada perbezaan pandangan. Ulama lain menganggap istighasah itu dalam bentuk doa. Wahabi tak faham begitu. Wahabi mengkafirkan. Saya tahu. Boleh nasihatkan Wahabi untuk slow sikit, jangan kafirkan orang, katakan haram sahaja. Saya tahu. Itu ada. Tapi kena ingat, sikap bermudah-mudah takfir ini diwarisi oleh Wahabi daripada Asy'ariyah. Kena ingat, kamu tak boleh keluarkan orang daripada ahli sunnah wal jamaah atas sebab ini. Sebab kalau kamu buat ini, kamu kena keluarkan a'immatul Asy'ariyah juga. Mereka mentakfirkan orang sama seperti Wahabi sebahagian yang mengkafirkan orang.
Kamu kena keluarkan A'immatul Maturidiyah daripada Sunnah wal Jamaah. Baca buku, jangan baca tajuk. Baca buku, masuk dalam-dalam, tengok betul-betul. Perang antara Asy'ariyah dan Maturidi, perang antara Asy'ariyah dan Hanabilah, perang antara Asy'ariyah dan juga Jahmiyah. Perang antara mereka ni semua berlaku dan takfir berlaku. Okey, pandangan tu agak keterlaluan, tapi masalah yang sama telah menimpa kebanyakan mazhab. Seterusnya, apabila dikatakan akidah salaf ni sama, akidah Athari sama macam Asy'ariyah, Wahabi kita keluar daripada tu. Dengan kitab akidah Sadatul Hanabilah tak sama. Ini tak sama. Kalau kita boleh lihat teks-teks ucapan salaf berkaitan dengan akidah, isu ni sebenarnya pandangan saya secara pribadi, jangan kafirkan orang dalam isu ini. Isu ini adalah perkara yang perbezaan pandangan kita tak boleh pun nak lari daripadanya, tapi bersikap adil lah. Ada perbezaan pandangan. Antara contohnya, ini diriwayatkan daripada Al-Fadhl bin Iyad. Apabila orang tanya dekat dia, orang tanya kepada, "Idza qala laka Jahmi, ana ukaffiru bi rabbi yazulu an makanihi." Aku kufur dengan Tuhan yang berpindah daripada tempatnya. Sebab apa? Sebab Jahmiyah kata, kalau kamu kata Tuhan di atas arash, artinya Tuhan berpindah daripada tempatnya. Aku tak beriman Tuhan di atas arash, kerana itu aku kufur dengan Tuhan yang berpindah daripada tempatnya. Dia cuba nak bagi lazim. Lazimnya apa? Lazimnya kalau kau percaya Tuhan di atas arash, artinya kau kena percaya Tuhan kau bergerak. Kata Al-Fadhl bin Iyad kata, "Ana u'min bir Rabb yaf'alu ma yasha." Aku beriman dengan Tuhan aku yang buat apa yang dia nak. Artinya, macam mana kamu boleh tarik semua ini dan letakkannya di dalam bakul Asy'ariyah? Tak sama. Mereka ada perbezaan. Jadi dengan perbezaan ini, akuilah ia adalah perbezaan dalam mazhab mereka dan mereka berbeza. Seterusnya, apa lagi isu yang ada di sini yang saya belum cover? Berkaitan dengan tafwid dalam erti kata tidak memahami maksud, saya katakan bahawa ini tidak dikenali oleh salaf. Salaf tahu maksud. Salaf cuma menafikan persamaan antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Itu yang mereka lakukan. Mereka faham maksud, bukan tak faham. Kiai panjang cerita tentang perkataan Imam Malik. Yang sahih adalah kaif ghair ma'qul ataupun marfu'. Iya, betul, tak ada masalah. Tapi dalam masa yang sama, yang kata kaifa majhul itu adalah guru kepada Imam Malik Rabi'ah. Majoriti ulama yang membahaskan ucapan Malik dan Rabi'ah rahimahumullah mengatakan bahawa maksudnya sama. Sama maksudnya. Mereka tak tahu kaif bagi sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak ada. Kamu nak kata tak ada juga, tak apalah. Salaf menerima sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Salaf mengisbatkan Allah Subhanahu Wa Taala tinggi di atas arash. Buka tafsir At-Tabari, ayat kursi, tafsiran ayat kursi, kalau ingatan saya tak salah, wa huwal aliyyul azim. Apabila mentafsirkan Al-Ali, At-Tabari kata ada dua pandangan di kalangan ahli fikir. Pandangan pertama, Al-Ali bererti Ali makan. Makan Allah lebih tinggi daripada makhluk-makhluknya. Satu. Pandangan kedua mengatakan makanah bukan makan Allah, kerana la yakhlu minhu makan. Dua pandangan yang Tabari sebut. Lil asaf, pandangan Asy'ariyah Tabari tak sebut. Asy'ariyah kata bukan di dalam, bukan di luar, bukan bersentuh, bukan berpisah. Dia tak sebut pun di situ, dalam konteks itu. Dia sebut di tempat lain. Ala kulli hal, takkanlah kita nak kata ini akidah Wahabi yang cipta. Tabari sebut. Itu berkaitan dengan isu berkaitan sedikit sebanyak isu berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Isu-isu lain yang dibahaskan banyak Kiai sebut tentang jisim. Tuan-tuan, jisim sebagaimana Ibn Taymiyah sebut, Al-Ghazali sebut, sama juga. Jisim, kalau kamu maksudkan dia dengan tarkib, ada jauhar dan sebagainya, itu salah. Tapi kalau maksud kamu lain. Sebab apa? Sebab Al-Ghazali tahu ada orang kata benda yang apa sahaja yang kamu boleh tengok itu jisim. Apa sahaja yang kamu boleh isyarat itu jisim. Al-Ghazali kata kalau itu maksud kamu, tajasar pada penggunaan perkataan jisim, penggunaannya betul, nama salah. Kalau nak search kat Syamilah cari perkataan tajasara. Al-Ghazali sama macam Ibn Taymiyah. Sama. Katanya Wahabi percaya Allah ada had. Had ada dua maksud. Satu maksud bagi had adalah maksud kurang maksudnya penghujungnya kurang. Satu maksud pemisah, berpisah daripada makhluk. Kata Abdullah bin Mubarak, na'rif rabbana fawqa sama' bihaddin, berpisah daripada makhluk. Ini bukan yang tadi Al-Yazidi tu yang orang tak kenal itu. Ini Abdullah bin Mubarak, alimus sunnah. Datang dalam nas. Kalau saya boleh go through satu persatu kan, makan ada masa? Tak ada masa. Yang kata makan ni ada dua maksud. Saya kena bagi juga lah ni sebab lama dia simpan isu ni. Al-Ghazali. Ini kata Ar-Razi dalam tafsir. Kata Ar-Razi,
annahu thabuta fil ulumil yaqiniyah annal makan, tempat itu, imma sathul batin minal jismil hawi wa immal bu'dul mujarrad wal fadha'ul mumtad. Makan sama ada dia adalah permukaan luar yang bersentuh dengan permukaan dalam bagi sesuatu tempat, dia bersentuh dengan permukaan dalam benda yang duduk di tempat itu, ataupun katanya al bu'dul mujarrad fadha'ul mumtad, ruang yang kosong tak ada apa-apa. Ini Ar-Razi yang sebut. Yang makan adami itu sebelum Ibn Taymiyah, Ar-Razi sebut dulu. Bukan saya reka, bukan Ibn Taymiyah reka. Itu berkaitan dengan apa lagi yang disebutkan? Berkaitan dengan harakat, saya dah sebut tadi. Berkaitan dengan duduk, kita setuju mentafsirkan istawa dengan duduk tidak sahih. Kita setuju tak sahih. Tapi kena berhati-hati. Janganlah kafirkan orang. Sebab ada orang yang berpegang dengan nas-nas itu. Jangan kafirkan orang. Tok Guru ni Aziz, bila beliau mentafsirkan perkataan istawa al-arsh, sila nanti Tok Guru ni Aziz sebut, kita tahu dia tidak melakukan tashbih, kita tahu dia alim besar tak melakukan tashbih, tapi jangan bermudah-mudah. Mungkin mereka tak buat, orang lain bermudah-mudah untuk menyesatkan orang atas isu-isu begini. Seterusnya, apa lagi yang disebut tentang harakat? Kita dah sebut tadi, harakat ini disebut sekadar untuk mematahkan hujah orang yang menafikan Allah di atas arash, semata-mata kerana itu lazimnya harakat. Al-Fadl bin Iyad kata, kalau begitu aku beriman Tuhan aku yang boleh buat apa sahaja yang disukainya, yang dikehendakinya. Roboh kubur, mungkin Kiai kurang faham. Saya maksudkan sama sebiji pejabat agama Islam Negeri Sembilan buat dengan Wahabi buat. Itu maksud saya. Bukan saya nak tanya hukum bila boleh roboh, bila tak boleh roboh. Sama je. Kalau itu sesat, okay. Ni pun sesat juga. Kepada Ustaz Salman atas sesi bidasan yang diberikan tadi. Jadi kini kita akan berehat selama 5 minit sebelum sesi soal jawab hadirin seterusnya.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sesi keempat soal jawab hadirin akan bermula sebentar sahaja lagi. Suka untuk saya mengingatkan kembali syarat-syarat bagi sesi keempat. Pada sesi jawapan kepada persoalan hadirin, jumlah masa 10 minit diperuntukkan untuk 5 soalan maksimum yang diajukan. Masa 10 minit hanya akan dikira berdasarkan kepada jawapan panelis. Saya memohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanyakan soalan dalam masa 1 minit sahaja. Hadirin hanya dibenarkan bertanya 1 soalan bagi setiap seorang dan maksimum hanya 5 soalan diperuntukkan untuk setiap panelis. Tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk bertanyakan soalan, boleh ke mikrofon yang telah disediakan di tengah dewan. Saya pohon agar perkenalkan diri dan juga latar belakang sebelum bertanyakan soalan. Bagi sesi keempat, kita akan mulakan dengan soalan kepada Ustaz Salman. Ustaz Salman telah bersedia? Baik, saya lihat telah ada barisan penanya soalan di mikrofon di tengah dewan. Dengan ini saya mempersilakan penanya yang pertama. Dipersilakan. 1 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma ighfir lana ya Allah. Saya Rosli bin Cik Din. Saya bekas pelajar PhD, berhenti sekat jalan. Saya nak tanya soalan sebab saya dah jelas dengan stand Ustaz Salman tadi. Tapi saya nak tanya sebab iman dan amal lah. Saya sebagai masyarakat umum dengan Quran, sekurang-kurangnya Quran 6 ayat 159, Quran 3 ayat 103 dan Quran 2 ayat 281. Saya tengok Ustaz Engku tadi di pihak ARG dan juga ni telah membuat menyebarkan kenyataan tanpa semakan tentang yang dikatakan Wahabi, dan juga Kiai juga telah membuat beberapa pelebalan nama. Jadi saya cuma nak tahu stand ARG dari segi peratusan kajian tentang tajuk kita. Adakah Wahabiah ni 100% total? Cik Rosdi, soalan sesi ini adalah soalan untuk Ustaz Salman. Oh, Salman tu? Ya. Ingat bagi je soalan nanti ni tak boleh? Tak boleh. Kita telah pun bersetuju bahawa pusingan pertama sesi soal jawab ini adalah untuk Ustaz Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Hamid bin Hassan daripada Setiawan Manjung Perak. Nak tanya kepada Ustaz Salman, apakah pendapat Ustaz Salman tentang data ulama-ulama Wahabi yang mengatakan tapak kaki Allah di kursi, Allah berongga, Allah ragu-ragu, dan sewaktu dengannya seperti mana slide yang telah ditayangkan oleh Kiai yang sudah dibuktikan. Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih kepada yang bertanya. Pandangan saya, tafsiran-tafsiran nas yang menyebutkan sesuatu, mensandarkan sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak sabit dengan nas yang sahih, ini sepatutnya dielakkan dan ini sepatutnya tidak dilakukan. Ini ghulu di dalam itsbatus sifat. Ghulu itu perbuatan dalam itsbatus sifat selagi mana dia tidak datang dengan nas sahih. Kita kena akui bahawa dia diriwayatkan di dalam kitab-kitab dan dia disampaikan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, terutamanya kitab-kitab berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid. Ia tersebar banyak di situ. Pandangan peribadi saya dalam bab ini, sepatutnya ia tidak disebarkan melainkan hadis-hadis yang sahih, kerana kalau disebarkan ia membuka pintu supaya orang menyangka bahawa itu adalah tajsim. Orang boleh menyangka itu tajsim dan itu tidak patut berlaku. Ada kemungkinan para ulama yang menyampaikan itu mereka tahu garis pemisah. Mereka mengisbatkan dan menafikan semua lawazim persamaan di antara Allah dan juga makhluk. Walaupun begitu, sebagaimana yang Ibn Taymiyah sebut, tidak boleh menisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan apa yang dinisbahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja. Jadi pandangan saya dalam bab ini, sepatutnya ia tidak disebarkan, tidak diajar, dan dalam masa yang sama kalau berdepan dengan teks-teks ulama yang berpegang dengan tafsiran begitu, janganlah dikafirkan para ulama itu, kerana akhirnya metod berbeza. Manusia berbeza metod dalam memahami ayat. Wallahu a'lam. Baik, dipersilakan soalan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya Khairul Fahmi dari Kuala Kangsar, Perak yang bertanya pada Ustaz Salman berkaitan dengan Wahabi jihadi yang berkaitan dengan ISIS yang didakwa lah. Mohon pencerahan. Baik, dipersilakan. Okay.
Wahabi jihadi. Isu ini menarik. Sebagaimana saya sebutkan, saya sangat menyeru diri saya dan kita sekalian untuk apabila kita berbahas tentang kelompok ekstremis, kita mesti keluar daripada sempadan mazhab. Saya minta maaf, saya terpaksa sebut tadi tentang ekstremis-ekstremis yang ada dalam sejarah Syairah. Saya terpaksa sebut kerana saya perlu counter orang yang tutup sebelah mata dan buka sebelah mata sahaja. Saya terpaksa counter itu. Itu sahaja tujuan saya. Kalau tak dibuka, saya takkan buka isu-isu ini. Saya tak berminat nak cakap tentang isu ini. Tapi kerana anda memilih untuk melihat dengan sebelah mata, saya terpaksa mengangkat tangan anda daripada mata kedua supaya boleh melihat kedua-duanya. Isu Wahabi ekstremis, ISIS dan sebagainya. ISIS, okey, ada kajian semalam saya bincang dengan Datuk Mufti, ada kajian, saya tak ingat tesis tu, tidak ada penggunaan ucapan jihad dalam buku-buku Muhammad bin Abdul Wahab sendiri. Bukunya tidak disebut. Ideologi itu bukan dia yang ajar. Bukan dia yang ajar, dalam bukunya tidak disebut. Tetapi ya, kita akui ada orang yang apabila membaca buku mengambil pandangan itu dan bersifat keras. Sekali lagi kena ingat, ini bukan tentang mazhab. Ini tentang pembacaan dan dia cross aliran. Osama bin Laden datang daripada Saudi. Dia tak dapat support di Saudi. Dia dapat support Al-Qaeda, Maturidi. Nampak? Wahabi dengan Wahabi ke? Katakanlah dia Wahabi, dengan Maturidi boleh kawan. Semata-mata untuk membawa ideologi keganasan mereka. Artinya ini bukan pasal mazhab. Orang tu kalau kepala dia macam tu, dia boleh kawan dengan siapa-siapa dalam kepala dia juga. Boko Haram Wahabi mungkin, tapi yang pergi masuk Sabah baru ni bawa senjata ni semua bukan Wahabi. Bawa pakai tangkai pun Wahabi memang tak pakai tangkai lah. Artinya macam-macam mazhab berlaku isu ni. ISIS sebahagian mereka mengambil pandangan Wahabi, dan berat untuk hati kita menyatakan ramai di kalangan kelompok jihadis yang apabila mereka ambil keputusan untuk membunuh orang selain daripada Kristian dan Yahudi, tangkap dan bunuh, mereka istidlal dengan fatwa Imam Syafi'i. Jizyah hanya diambil daripada ahli kitab. Sebab itulah Al-Buti rahimahullah, Al-Qaradawi rahimahullah membetulkan kenyataan ini. Jangan, orang yang mengikut fatwa Imam Syafi'i kena berhati-hati dalam bab ni, jangan ambil. Artinya ini bukan tentang tokoh, bukan tentang aliran, ia tentang satu penyakit ekstremis yang mesti kita masuk ke dalam lubuk pemikiran tu dan betulkan. Dia ada dalam semua aliran. Saya bimbang kalau ada orang, dia ada ideologi tertentu, pegang jawatan tertinggi, risik ke polis ke apa ke, lalu dia gunakan kedudukan dia ni untuk menjadikan target dia golongan minoriti. Akhirnya kita akan biarkan barah teroris yang berada di tempat lain. Tak boleh, dia berlaku cross mazhab, cross aliran di mana-mana. Jadi itu pandangan saya, dia mesti dibasmi di mana sahaja dia berada. Wallahu a'lam. Soalan ketiga, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mazlan, berasal dari Sungai Besar Selangor. Soalan saya, realiti hari ini ada kalangan Muslim yang menolak adanya aliran Wahabi di Malaysia dan menganggapnya sebagai fitnah. Tetapi di sana terdapat banyak fatwa negeri-negeri telah dikeluarkan mengenai Wahabi ini. Jadi kenapakah hal ini berlaku dan adakah fatwa-fatwa ini dikeluarkan secara tidak benar ataupun sembrono? Terima kasih. Fatwa menyebutkan, semua sirah fatwa menyebutkan ada perbezaan di antara Wahabi dan juga Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidi. Betul. Ada perbezaan, betul. Ada percanggahan, betul. Terutamanya di dalam bab asma wa sifat, ada percanggahan, ada perbezaan. Betul. Pada saya fatwa itu dalam bab itu. Tetapi fatwa tidak menyebut Wahabi sesat. Ini minta maaf sahabat saya di sana, go one step further. Fatwa tak kata sesat. Dia go one step further, katakan sesat. Baik. Apakah fatwa ini salah? Saya tak pasti. Pada pandangan saya, mungkin fatwa ini menganggap semua orang yang berpegang dengan akidah Asy'ari sebagai Wahabi. Sedangkan tidak begitu. Realitinya, ramai orang tak belajar dengan Wahabi dan tak mengajar tentang Wahabi pun. Saya, Dr. Rozaimi, Dr. Mazhar, dalam masa 5 tahun ni, cek semua video kami bercakap perkataan Muhammad bin Abdul Wahab ataupun Wahabi, tak sampai 30% daripada yang Ustaz Engku cakap tentang Wahabi. Cek. Kami tak ada kena-mengena. Ini bukan untuk itu. Kami tak ada kena-mengena. Bahkan orang lain yang lebih banyak bercakap Wahabi, ratib dia tiap hari. Kita tak sebut. Saya tak pernah mengajar mana-mana buku Muhammad bin Abdul Wahab pun, tapi kena Wahabi menurut dalam list. Sebab dia dah sedar, dah keluarkan saya daripada list sudah. Isunya mungkin betul, tapi kita kena berhati-hati, jangan letak orang dalam bakul tu. Mentang-mentang bin Bas kata Wahabi gelaran baik, ambil semua orang letak dalam tu. Kita bukan. Raja Perlis kata negeri ini bukan negeri Wahabi. Jadi jangan letak orang dalam bakul yang orang tak sepatutnya duduk di situ. Dalam pada itu, saya mengakui
ada jasa Muhammad bin Abdul Wahab dalam membasmi kesyirikan dan sebagainya, sebagaimana disebut oleh Alawi Maliki, maka itu kita hormati. Kita hormati itu dan kita pandang baik jasa yang telah dia lakukan. Wallahu a'lam. Baik, dipersilakan soalan keempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faris daripada Akademi Panglima. Saya nak tanya Ustaz, adakah Ustaz Salman kekal menyatakan Wahabi adalah aliran yang keras dan ekstremis? Tak dengar soalan apa? Adakah Ustaz Salman kekal menyatakan fahaman Wahabi aliran keras dan ekstremis? Okey, saya katakan ekstremis Wahabi adalah ekstremis. Itu yang saya sebut. Ekstremis Wahabi adalah ekstremis. Itu yang saya tulis dan itu yang di-quote oleh Ustaz Engku. Dia ada spektrum. Kita kena faham mazhab dan aliran ada spektrum. Ada sebagaimana Asy'ariyah dan Wahabi juga sama, Maturidi sama juga, ada spektrum. Ada orang yang bersifat terbuka menerima kepelbagaian dalam spektrum itu. Ada orang berada dalam spektrum sangat keras. Ada orang berada dalam spektrum yang dia pergi one step further, keganasan dan sebagainya. Semua aliran ada ini. Saya akui, saya duduk di negeri yang ramai orang Wahabi, mereka faham, kami je ahli sunnah wal jamaah, orang lain bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu jumud, pemikiran jumud. Sama juga sebagaimana rakan-rakan kita yang kata kami je ahli sunnah wal jamaah, orang lain bukan. Itu juga jumud. Pada saya, perbezaan ini ada, spektrum ada. Dalam Wahabi pun ada, dalam bukan Wahabi pun ada. Cuma macam saya sebutkan tadi, kita tidak boleh mengubah masa silam, kita tidak boleh mengubah orang lain. Kita boleh mengubah diri kita untuk menerima semua dalam dakapan aliran yang saling menerima ataupun untuk meneruskan pemusuhan. Itu kita boleh ubah. Wallahu a'lam. Baik, soalan kelima dan terakhir untuk Ustaz Salman. Dipersilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hilmi bin Ahmad Zuhdi nak tanya satu soalan pada Ustaz Salman. Tadi ada menyebut bahawa mengikut pahaman aliran akidah Asy'ariyah. Jadi saya nak tahu jugalah kitab apa yang dipakai dan siapa gurunya, dan adakah sanad itu bersambung sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal atau sebagainya. Adakah sama seperti Asy'ariyah Maturidi, begitu juga pahaman Wahabi, adakah mereka ini mempunyai kitab-kitab khusus yang boleh dipelajari daripada semua mu'taqadat, setiap i'tiqad ahli sunnah wal jamaah tu ada dihimpunkan dalam kitab-kitab itu, dan adakah bersanad sambung sebagaimana kepentingan sanad yang kita tahu, sanadnya bersambung kepada salafus salih untuk menisbahkan kepada Salafi. Begitu juga adakah dipendekkan soalan telah lebih 1 minit. Nah, sanad dalam Asy'ariyah dan Wahabi ni adakah sama seperti Asy'ariyah yang ada kitab-kitab dan guru-guru boleh belajar sampai ke atas? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berguru, guru saya ada di sini dan di tempat lain juga, dan saya membaca. Saya tak boleh cerita, ini cerita peribadilah, tapi saya khatam Dar'u Af'alil Ibad, Dar'u Ta'arud, Naqal wal Al-Aqal wa Naqal. Saya baca setiap patah perkataan Ibnu Taimiyah, ada 4 jilid yang sakit kepala untuk baca, saya baca. Saya baca kitab Al-Bukhari, apa nama, Khalq Al-Fa'alil Ibad, berkali-kali lunyai buku tu saya baca. Bila saya tanya tu bukan bererti saya tanya untuk nak seronok-seronok, saya baca dan saya tanya. Baik, adakah sanad bersambung? Saya belajar daripada guru saya dan saya baca buku-buku yang ditulis oleh Al-Bukhari, yang ditulis oleh Al-Sabuni, ditulis oleh Al-Lalakai. Saya baca buku-buku ini. Perlu tak sanad bersambung? Saya minta maaf, saya nak bagi satu fakta yang mungkin tuan-tuan akan tak setuju dengan saya. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah menghabiskan 40 tahun hidupnya di dalam akidah Mu'tazilah. Kemudian beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Keesokannya beliau bangun. Ini disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam Tabyin Kadhibil Muftari. Keesokannya pagi dia bangun, dia tanggalkan baju dia, dia tak ikut dah akidah Mu'tazilah dan dia tinggalkan akidah itu. Kemudian gradually dia membawa akidah yang ketepatan dengan sunnah. Kalau orang tanya kat kita, siapa guru akidah Abu Hasan Al-Asy'ari ni? Di zaman itu ada ramai ulama Asy'ariyin berada di zaman itu.
beliau adalah imam, beliau hebat dan beliau ada jasa yang besar. Tapi kita nak tanya soalan gini kena hati-hati. Nanti kalau orang tanya, siapa guru dia? Macam mana? Tidak diriwayatkan dia ada guru dalam akidah, tapi dia ada jasa yang besar. Jasa yang besar. Sedangkan zaman itu ramai ulama alim dalam akidah. Seminit lagi. Jadi pada saya, guru penting, belajar penting, membaca penting, tetapi ambillah jalan yang mana-mana sekalipun, compare dengan pengetahuan orang lain. Janganlah kita mengikat jalan kita dengan satu jalan saja, sebab macam kes tadi, kita nak pukul orang lain, kita terpukul kaki imam kita. Kita kena berhati-hati. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Salman dan juga hadirin yang telah bertanyakan soalan. Seterusnya adalah pusingan soalan kepada pihak ARG. Kiranya telah bersedia, saya nampak kita telah ada pun barisan penanya soalan. Pihak ARG telah pun bersedia. Baik, dipersilakan penanya pertama berikan nama dan juga sedikit background. Dipersilakan. Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Daniel, pelajar Kolej Universiti Islam Perlis dan berasal dari Kuala Lumpur. Okey, soalan saya kepada Ustaz Engku. Okey, ada seorang agamawan yang namanya adalah Ustaz Azhar Idrus. Dia berpendapat dalam isu sujud syukur selepas solat adalah bid'ah. Dan saya dapati pandangan Ustaz Engku pun sama dengan beliau, iaitu Ustaz Engku mengatakan ianya sebagai bid'ah sayyi'ah. Tapi di sana terdapat juga pandangan daripada mantan Mufti Mesir, iaitu Ali Jumaah, yang mana beliau mengatakan perkara ini tidak bid'ah. Jadi soalan saya kepada Ustaz Engku, adakah boleh untuk membid'ahkan perkara-perkara yang adalah isu khilafiyah? Sebab saya rasa Ustaz dah jelaskan tadi, tapi saya agak kurang jelas. Jadi saya minta jawapan daripada Ustaz. Okey, terima kasih. Baik, pertama, bid'ah bukan hukum. Ya. Hukum syarat yang taklifi ada 5. Jadi soal sujud di luar sembahyang yang bukan sujud syukur dan sujud tilawah itu khilaf, bukan berdasarkan sama ada ia bid'ah atau tidak bid'ah, tetapi adakah ianya boleh diklasifikasikan sebagai sujud syukur atau bukan sujud syukur. Yang menganggapnya sujud syukur lepas solat syukur itu menilainya sebagai tidak haram, ya. Sementara yang menilainya ada sebagai bukan sujud syukur, kerana sujud syukur bukannya nikmat yang sentiasa tapi nikmat yang mendadak, itu menilainya sebagai haram, ya. Jadi kita menolak bid'ahnya pandangan bid'ah Wahabi itu bukan masalah boleh atau tidak kita mengharamkan sesuatu. Makruf, ya, benda khilaf boleh jadi satu ulama mengharamkan, satu tidak. Tetapi adalah konsep Wahabi yang kononnya kullu bid'atin dalalah, mengatakan tidak ada bid'ah yang hasanah. Tetapi bila berbabitkan urusan dunia, maka kata mereka itu tidak mengapa. Berarti sebenarnya kalimah kullu di sisi golongan yang cenderung kepada Wahabi atau Wahabi juga bukan bermakna semua. Kullu di sisi mereka adalah bid'ah dalam urusan agama sahaja. Jadi perbezaan di situ. Jadi di sisi kami tidak. Bid'ah agama atau bid'ah dunia, kedua-duanya kena pastikan selagi dengan syarak. Jadi sujud lain daripada sujud syukur dan tilawah tu mengikut sebagian ulama itu bukan sujud syukur, maka ia tidak selagi dengan syariat. Ia bid'ah yang sayyi'ah. Tetapi kalau kita katakan bid'ah dunia tidak mengapa, itu kan jelas tidak betul. Selalu saya bagi contoh yang mudah, amalan takaful dan juga amalan insurans konvensional, itu kedua-duanya bid'ah dunia, ia bukan ibadah. Tetapi takaful dihalalkan kerana tidak bercanggah dengan syarak, sementara insurans konvensional diharamkan kerana bercanggah dengan syarak. Jadi ini bukti bahawa kayu ukur bid'ah adalah sebagaimana yang diterangkan oleh ulama salaf, Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, wa ma wafaqa sunnata fahuwa mahmud. Yang mana selagi dengan sunnah, ya, perkara bid'ah yang selagi dengan sunnah berarti selagi dengan ajaran Nabi itu terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Yang mana bercanggah dengan sunnah maka itu terkeji. Mukhalafah atau muwafaqah inilah tempat boleh berlakunya khilaf di kalangan ulama. Sebahagian mengatakan oh ini ada dalilnya, sebahagian mengatakan oh ini tidak ada dalilnya, sebahagian mengatakan ini sujud syukur, sebahagian mengatakan ini bukan sujud syukur. Memang boleh berlaku. Tapi dari segi konsep, ya, konsep Wahabi tidak betul. Ini bercanggah dengan sunnah Nabi SAW, kerana bukan semua perkara baharu dalam ibadah Nabi larang. Contohnya saya beri contoh yang baca Qul Allah setiap rakaat, bahkan Nabi puji. Lalu mereka kata itu sudah jadi sunnah, sunnah takririyah. Betul. Sunnah takririyah adalah mengiktiraf perkara baharu dalam agama yang tidak bercanggah dengan syarak. Itu sunnah Nabi.
Sebagaimana kita sembahyang jarak-jarak, saya percaya di polis juga sembahyang jarak-jarak. Padahal itu jelas bid'ah dalam urusan ibadah. Tetapi saya percaya sahibus samahah, ashabul fadilah melihat bahawa ia tidak berjangka dengan syarak kerana ada keperluan untuk menjaga nyawa, untuk menolak mudarat dan sebagainya. Jadi saya percaya dan saya pun baca juga ulasan Prof tahniah dapat professorship dalam tentang isu bid'ah ni. Sekarang sudah sangat hampir dengan pendidikan kami. Bahkan yang mengatakan bid'ah semasa saat itu hanya khilaf lafzi, kata Al-Fadhil Doktor. Jadi alhamdulillah bab bid'ah saya rasa sudah sangat selesai, jelas mana-mana perkara baru agama atau dunia bercanggah dengan syarak haram atau makruh dan sebagainya. Dan kalau tidak bercanggah dengan syarak maka harus sunat ataupun wajib. Wallahu a'lam. Okey, dipersilakan soalan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizwan Sazrim bin Muhammad Sufi, pensyarah di Fakulti Pengajian Islam Kolej Universiti Islam Perlis. Saya ada satu soalan untuk diajukan. Saya baca daripada ni sebab apa, takut lagi pernah baca tapi lupa kan. So saya nampak ARG giat mempromosikan kitab Aqidah Mursyidah. Kalau lah orang baca kitab ni dan dia macam kagum dengan Ibnu Tumat, terkesan terpengaruh dan dia mula membunuh orang, bolehkah kita salahkan ARG kerana mempromosikan kitab ini? Itu je soalan saya. Terima kasih. Maaf tak faham soalan ni. Satu saya ulang sekali lagi ya. Saya nampak ARG mempromosikan kitab Aqidah Mursyidah Ibnu Tumat. Kalau ada orang baca, dia kagum dengan Ibnu Tumat dan dia mula membunuh orang, bolehkah kita salahkan ARG kerana mempromosikan kitab faham. tersebut? Terima kasih. Okey, sebagaimana saya terangkan dalam dialog tadi, akidah Ibn Tumat tidak ekstrim, itu akidah Asy'ariyah. Boleh baca akidah Mursyidah dan boleh highlight di mana yang bercanggah dengan Quran atau Sunnah. Tetapi Ibn Tumatnya atas faktor politik, dan kita tahu ramai orang politik jadi ekstrim demi mengekalkan kuasa. Tidak semata-mata seorang itu subscribe kepada akidah yang benar terus dia mau membunuh orang. Yang mau membunuh orang ni subscribe pada akidah yang salah, yang nak bom Jabatan Mufti Negeri Sembilan itu hari kan, yang mensyirik-syirikkan amalan tawasul dan istighasah, yang macam itu yang bahaya. Tapi sekadar membaca akidah Mursyidah, takkan dia diajar di situ membunuh orang. Bahkan diajarkan sebaliknya, tidak mengkafirkan ahli kiblah. Wallahu a'lam. Silakan soalan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Syafi dari Perak dan saya sekarang belajar di Kolej Universiti Islam Perlis. Baik, soalan saya nak tujukan kepada Al-Fadhil Ustaz Engku. Baik, seperti yang dimaklumkan ataupun seperti yang kita tahu bahawasanya Al-Sanusi merupakan ulama besar Asy'ariyah, mengatakan kafir bagi orang awam yang sekadar bertaklid, fayakunu muqallidu kafiran ala wa alai Sanusi. Maka jika dia ambil kira begini, bukankah As-Sanusi telah mengkafirkan ramai umat Islam yang langsung tidak tahu tentang istilah Arad atau Jahar ataupun istilah lain yang ada dalam Asy'ariyah? Maka soalan saya, adakah bagaimana status iman dan keislaman orang awam yang sekadar bertaklid di Syiah Asy'ariyah? Dan yang kedua, adakah Ustaz Engku setuju? Satu soalan saja. Bolehlah bagi satu, dua, tolonglah. Ilmu boleh jelaskan penting. Balik tak soalan tadi, sebab masa sebut tentang Sanusi itu, apa pandangan Sanusi itu macam tak jelas. Apa yang Imam Sanusi kata, yang ditanyakan tu, ulang semula. Okey, baik. As-Sanusi mengatakan kafir bagi orang awam yang sekadar bertaklid. Imam Sanusi mengatakan kafir orang awam yang taklid dalam bab akidah. Umum begitu saja? Akidah. Okey. Ada lagi soalan? Okay, terima kasih terima kasih Kiai. Baik, bagaimana status iman dan keislaman orang awam yang sekadar bertaklid di Syiah Asy'ariyah dalam bab akidah? Satu soalan saja. Kita hanya benarkan satu soalan. Dan saya rasa Pak Kiai ingin menjawab pertanyaan tadi. Okey, baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah taklid dalam akidah di sisi Asy'ariyah ini, Imam Sanusi, khasnya Imam Sanusi memang pernah mengatakan bahwa orang yang taklid ini kafir. Tapi dalam kitab-kitab ulama dikatakan bahwa beliau tarojuk, mencabut pendapatnya dari mengatakan bahwa muqallid dalam akidah ini kafir, dicabut menjadi tidak kafir, hanya melakukan perbuatan haram saja atau fasik begitu saja. Tetapi yang perlu dipahami adalah bahwa taklid dalam akidah apabila dia berada di kawasan yang ramai
Ramai orang yang membicarakan tentang akidah, Islam dan seterusnya itu sulit mengatakan bahwa dia bertaklid. Sulit mengatakan dia bertaklid karena dia sudah sering mendengar tentang ceramah-ceramah agama dan lain-lain. Pasti pikiran dia akan menyatakan bahwa Allah begini dan seterusnya dengan dalil-dalil akli yang dipahami. Itu dikatakan oleh ulama kita. Nah, dikatakan oleh ulama kita. Jadi sekali lagi untuk Imam Sanusi memang kata ulama beliau tarojuk mencabut pendapatnya dari yang mengatakan kafir menjadi tidak. Selain itu untuk menetapkan bahwa seseorang ini taklid dalam akidah juga sulit karena sekarang ini Islam sudah maju dan seterusnya orang banyak yang belajar tentang agama, mendengar tentang nasihat agama dan seterusnya. Itu kata ulama itu sudah tidak taklid lagi. Ada gambaran terima kasih Kiai, kalau saya boleh rumuskan. Masalah taklid dalam bab akidah ini kan masalah khilaf, adakah sah iman orang yang bertaklid, yang asah adalah masih lagi sah, cuma berdosa kerana meninggalkan memahami dalil. Wallahu alam. Silakan soalan keempat kepada pihak ARG. Assalamualaikum warahmatullahi kepada Ustaz Engku Ahmad Fazil. Waalaikumsalam. Hari ini saya ingin bertanya, saya Abdul Hadi, saya daripada channel Abdul Hadi X Factor, ingin bertanya satu soalan yang mudah. Apakah hukum menggugurkan bayi yang di luar nikah semata-mata untuk mengelakkan rasa malu? Maksud saya hukum dari segi fahaman aswaja. Saya rasa soalan ini tidak relevan kepada perbincangan kita pada hari ini. Tak apa, kalau dia nak saya jawab, saya boleh jawab. Kalau nak saya jawablah. Terpulang kepada Al-Fadhil Ustaz Engku sekali ingin jawab. Saya pasti semua yang mendengar soalan tersebut tahu bahawa soalan tersebut adalah tidak relevan dengan tajuk kita pada hari ini, tetapi nampak kasihan dia beratur panjang tadi. Jadi mungkin dia mengharapkan jawapan. Jadi secara ringkas saya petik daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan terlebih dahulu, makruh menggugurkan janin yang berumur antara 1 hingga 40 hari. Sekiranya tidak mendatangkan bahaya. Kalau mendatangkan bahaya itu nanti ada perincian. Sekiranya dapat persetujuan kedua-dua ibu bapanya. Kemudian kalau sebelum 120 hari itu adalah harus dengan sebab tertentu, dan kalau telah 120 hari dan ke atas itu adalah haram kecuali dengan misalnya membahayakan nyawa ibu. Meraihkan saya sekarang berada di negeri Perlis dan juga menghargai keizinan daripada Sahibus Samahah yang membenarkan kami itu berdialog pada hari ini. Saya petik fatwa negeri Perlis, iaitu pada 12 Mac 2022, hukum menggugurkan janin yang telah ditiupkan roh selepas 120 hari adalah haram, melainkan janin itu mengancam nyawa ibu atau ada pengesahan daripada pakar bahawa janin itu nanti tidak akan hidup juga. Tetapi kalau janin yang belum ditiupkan roh, ini fatwa negeri Perlis, sebelum 120 hari, ramai fuqaha yang membenarkan pengguguran jika terdapat alasan yang kukuh. Wallahu alam. Sekali lagi saya percaya ramai tahu soalan ini tidak relevan. Motif kenapa ditanyakan boleh tanya Abdul Hadi. Wallahu alam. Baik, seterusnya soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusli bin Cik Din. Disebutkan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri bahawa dalam perhimpunan ulama sedunia beberapa tahun lepas, antara perkara pokok yang dibincangkan adalah penyatupadan ummah yang kita kata sebagai Muslim, selaras dengan ayat Quran surah ke-6 ayat 159. Jadi dalam isu ini saya tengok tadi saya nak tanya tentang pendirian sebenarnya, pendirian ARG sendiri. Setelah kita dengar beberapa hujah, adakah Wahabiyah ini 100% total sesat, atau dia ada isu-isu yang tadi macam kita kata bid'ah, dah sama pula. Jadi macam mana tu pendirian ARG dalam isu tajuk kita pada ini, adakah dia 100% sesat atau 70% sesat atau macam mana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas soalan, dan mungkin lepas ini kalau Kiai mau tambah. Secara asasnya sebagaimana pendirian Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak mengkafirkan Ahlul Qiblah, dan Ikhwanuna Al-Wahabiyun mereka adalah Ahlul Qiblah. Kita tidak mengkafirkan orang-orang Wahabi, dan kita menolak kalau ada segelintir Asy'ariyah yang sampai ke tahap mengkafirkan Wahabi. Ini pendirian asasnya. Adapun bila sesuatu firqah itu dinilai sesat, of course tidak akan ada firqah yang sesat 100%, kerana itu kan kebalikan daripada mukmin.
yang ada adalah sesat sebahagian. Misalnya Mu'tazilah, ya, sesat dalam bahagian menafikan melihat Allah Ta'ala, sesat dalam bahagian menafikan takdir Allah pada perbuatan yang buruk, sesat pada itu dan sesat pada ini, tetapi benar pada menetapkan bahawa Allah wujud tidak bertempat, kerana tempat itu adalah makhluk, mustahil Allah itu berada di dalam makhluk dan seterusnya. Begitu juga dengan Wahabiyah. Wahabiyah misalnya dalam menetapkan ru'yatullah itu kan tidak sesat, itu ahli sunnah wal jamaah. Tetapi dalam menetapkan oleh kerana Allah itu boleh dilihat pada hari kiamat, maka Allah boleh menempatkan dirinya dalam syurga, itu sesat. Kerana itu meletakkan sifat makhluk pada Allah Ta'ala dan mengatakan Allah berada di dalam makhluk. Kita kena ingat, ini penting mengaji sifat 20 ya, sebab kita cuba bayangkan sifat 20 ini tidak ada yang menafikan isinya. Allah wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Yang ada hanya menafikan mungkin istilah dan penyusunan. Ya, jadi kalau kita lihat dari segi sifat 20, kudrah Allah hanya ta'alluq dengan perkara yang mungkin. Allah Maha Berkuasa, bolehkah Allah menjadikan orang yang sangat tua melahirkan anak? Boleh. Bahkan Allah menjadikan Siti Maryam melahirkan anak tanpa ada bapa. Menjadikan Nabi Adam alaihissalam tanpa ada ibu dan bapa. Ini pelik dari segi adat, luar biasa, tapi dari segi akal dan juga dari segi akidah itu berlaku. Cuma kalau dikatakan mustahil, Allah Maha Berkuasa, kalau Allah berkehendak bolehkah Allah melahirkan anak, itu tidak ta'alluq kudrah. Itu penting belajar ilmu sifat 20. Kita boleh menolak syubhat orang-orang yang cuba menggoncangkan akidah. Kerana lam yalid, Allah tidak melahirkan anak. Allah Maha Berkuasa. Iya, anak bagi Allah mustahil. Maka menempatkan diri dalam makhluk itu mustahil bagi Allah Ta'ala, maka itu tidak ta'alluq dengan sifat kudrah. Wallahu a'lam. Baik, masa telah pun tamat. Terima kasih kepada kedua-dua pihak, Ustaz Salman dan juga pihak ARG. Kita akan berehat selama 5 minit sebelum ke sesi terakhir, kesimpulan yang akan dimulakan oleh Ustaz Salman dan diikuti oleh pihak ARG. Majlis dengan ini mengalu-alukan kedatangan yang berhormat Ustaz Muhammad Azmir Azizan selaku Exco Agama Negeri Perlis. Sesi kelima akan bermula sebentar lagi. Kita akan berikan 10 minit kepada Ustaz Salman untuk memulakan sesi penggulungan dan kemudian pihak ARG akan turut mendapat 10 minit untuk sesi penggulungan. Sekiranya Ustaz Salman telah bersedia, baik, penjaga masa 10 minit. Dipersilakan Ustaz Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sampai ke penghujung. Dalam sesi rumusan ini saya ingin tekankan beberapa perkara yang mungkin kita boleh persetujui bersama. Mungkin satu lagi jawapan yang saya belum jawab, yang lain saya akan buat kesimpulan. Apakah kita ni bincang pasal Muhammad Abdul Wahab ke pasal aliran Wahabi? Dua-dua kita bincang. Kita bincang pasal pendiri Muhammad bin Abdul Wahab dan kita bincang pasal orang yang mengikuti aliran ini. Dan daripada awal kita lihat ta'rifnya sangat longgar. Ta'rifnya kata siapa yang mengikut Muhammad bin Abdul Wahab, itu ta'rifnya itu dikira Wahabi. Tapi ada pandangan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri yang dia amalkan dan sebahagian a'immah dalam aliran dia amalkan, itu dikesampingkan, lalu didedahkan pandangan-pandangan yang bercanggah dengan pilihan dia sendiri dan dihentam aliran itu. Saya fikir ini tak adil. Ini tak adil. Contohnya isu berkaitan dengan bid'ah, berkaitan dengan tawassul, teksnya ada. Ada beberapa ulama yang sama dengan dia dan ada khilaf dalam bab itu. Tak bolehlah kita menjuruskan pandangan kita kepada satu yang paling kita tak suka, kemudian kita draw secara umum. Sebab spektrum ekstrim ada dalam semua aliran, kita akui. Dalam masa yang sama, saya berkali-kali saya tekankan, kita tak boleh ubah apa-apa. Diri kita sahaja. Saya sendiri, pandangan peribadi saya, Asy'ariyah, Maturidi, Athari, Wahabi, semua ni berada di dalam ruang lingkup ahli sunnah wal jamaah dengan perbezaan yang ada di antara mereka masing-masing. Dan kita perlu buat apa yang kita cakap. Satu ketika dahulu saya ulas tentang pertembungan di antara Dr. Yusuf Al-Qaradawi dengan Syekh Rabi' Madkhali. Saya sebut benda yang sama. Ya, sebahagian daripada mereka kasar, keras dalam pertembungan. Syekh Rabi' Madkhali kasar dan keras dalam pertembungan. Tapi kan kita nak keluarkan dia daripada kedudukan dia tokoh dalam ilmu kerana kekerasan dia.
Dan takkan kita nak menerima kekerasan itu dan membina ideologi kita sendiri. Sama juga apabila kita bincang hari ini di antara Wahabi dan juga Aswaja yang membincangkan tentang Wahabi, ada perbezaan. Dan saya sebutkan, tuan-tuan boleh lihat daripada awal tadi, saya maksudkan dengan Aswaja ni lah. Saya tak maksudkan Asy'ariyah. Kerana ada perkara yang mereka berbeza dengan Asy'ariyah sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena berlaku jujur. Kita perlu berlaku jujur. Ini tanggungjawab kita. Bagaimana kita boleh membaca sejarah hitam satu aliran sedangkan kita tidak langsung melihat sejarah hitam aliran kita. Guru-guru kami di universiti itu selalu berpesan dalam bab ni, tutuplah isu ini, sehingga kami jadi takut nak buka sejarah pertembungan yang memang ada dalam kitab-kitab. Pertembungan antara Maturidi dan Asy'ariyah, pertembungan di antara Asy'ariyah dan juga Hanabilah ada. Kami takut nak buka buku kerana itu sejarah gelap. Kita takut nak buka buku, takut nak lihat dan takut nak baca. Tapi kenapa kita perlu baca? Kerana kita berhadapan dengan satu ancaman orang yang membuka pekung-pekung ini untuk mensasarkan peluru kepada satu kelompok. Selagi mana ada kelompok begini, orang lain pun kena bangun, kena baca dan buka pertelingkahan ini dan baca. Apa pentingnya tuan-tuan tahu pandangan Sanusi tadi? Apa pentingnya tuan-tuan tahu pandangan Syirazi tadi? Apa pentingnya tuan-tuan tahu masalah ini sehingga ada kafir, ini kafirkan itu ke tidak? Tak ada kepentingan langsung. Kalau tidak ada orang yang mengambil inisiatif tidak baik untuk menuduh orang secara tidak adil, isu-isu ini tak akan terbuka pun. Jadi pada saya, kita kena berlaku jujur. Itu jujur di dalam isu berkaitan dengan takfir dan sebagainya. Begitu juga isu berkaitan dengan perang. Berlaku jujur, dia berlaku dalam semua aliran. Dan bacalah, ini penting. Untuk mengetahui aliran kena baca. Tuan-tuan, saya tahu Kiai Hidayat orang yang sangat suka membaca melalui tulisan dia. Saya merayu kepada Kiai, bacalah buku Ibn Taymiyah, sama ada Darut Ta'arud ataupun Bayan Talbis Jahmiyah. Bacalah salah satu di antara dua buku ini untuk faham keseluruhan idea dia. Kalau tidak, kita tak boleh cakap. Kita cakap, kita akan terkeluar daripada konteks apa yang dia sebut. Jadi untuk berlaku adil juga kena baca. Kalau tidak, kita tak boleh. Kita tak dapat gambaran sepenuhnya. Sampai bila kita nak main isu teknikal saja, kita kena baca. Seterusnya, Asy'ariyah dan Wahabi sama-sama ada kepentingan dan sumbangannya masing-masing. Asy'ariyah ada sumbangan yang besar, membasmi ahlil kalam, mematikan hujah ahlil kalam. Al-Amidi, Al-Ghazali, Ar-Razi telah ada jasa yang besar, meruntuhkan ideologi ahlil kalam, meruntuhkan Mu'tazilah, ada jasa yang besar. Dan ada perbezaan. Dalam masa yang sama, kewujudan aliran Wahabi yang berkuasa di Mekah ini telah memberikan sedikit manfaat kepada ramai orang. Kita dapatlah rasa orang pergi ke Mekah, tak adalah orang pergi cari makam di sana sini, tak adalah orang pergi jumpa segala macam tiang nak pegang, nak sentuh. Fokus kepada ibadat. Ziarah makam Nabi SAW, semua orang lalu ziarah makam, orang menunaikan tawaf. Ada asyir lagi, ini makam Ibrahim bukan untuk disentuh, sentuh sahaja rukun Yamani dan Hajarul Aswad. Ada orang akan sebut lagi, di depan Hajarul Aswad hang nak bergaduh macam mana pun, bergaduh lah, bergaduh tak apa, hang tolak aku tolak hang pun tak apa. Tapi rukun-rukun lain akan ada mutawif yang datang, jangan sentuh, ini tak payah sentuh. Ini semua ruh ini datang daripada salaf. Imam Malik yang sebut jangan sentuh lagi dua rukun selain daripada Yamani dan Syami. Yamani dan juga Hajarul Aswad. Abdullah bin Umar sebut jangan pergi pegang makam dan buat sentuh makam untuk ambil berkat makam Nabi. Tuan-tuan bayangkan kalau bukan pemerintah ini di Saudi, Baqi' tu akan jadi apa kat Baqi' tu? Baqi' tu akan jadi ni kotak-kotak bangunan ni. Oh, ini kubur sahabat ni, besarkan dia, hebatkan dia, letak bunga, letak duit. Ini kubur sahabat ni, besarkan dia, letak bunga, letak duit, minta hajat. Apa akan jadi dengan Baqi'? Kita boleh bersetuju ataupun tidak bersetuju, tetapi Wahabi itu telah melakukan beberapa perkara yang lunak hati kita melihat apa yang berlaku di haram. Saya bukan sokong kerajaan Saudi. Ustaz Engku suka boleh cek Facebook saya hantar mereka banyak. Tapi ada sedikit sebanyak hasil dan kerja baik yang mereka lakukan yang kita kena hargai. Tentang istighathah, saya nak seru kita semua sama dalam bab berkaitan dengan tawassul. Lapang dadah lah, jangan kafirkan orang tentang tawassul. Saya bersetuju, jangan kafirkan. Khilaf ulama, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabi, boleh belaka. Siapa nak buat, siapa nak kata bid'ah, jangan kafirkan orang dalam bab ni. Tolong jangan kafirkan orang. Wahabi ada yang kata dekat dengan kafir, tapi mereka tak kafirkan juga. Muhammad bin Wahab tak kafir, jangan kafirkan. Tapi berpada-padalah. Kita pun kena nasihatkan kepada kawan-kawan kita di sana juga, janganlah anjurkan orang dengan istighathah sentiasa. Duduk tak duduk, ya Syekh kembalikan unta aku yang hilang, ya Syekh duit tak ada, janganlah, mintalah kepada Allah Ta'ala. Dia bukan satu bab, dia clash, dua bab.
Hentikan istighathah dengan makhluk, kerana ini bukan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Minta kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita nak, dan itu yang kita pertengahkan, dan itu yang kita harap sahabat-sahabat kita di sana. Boleh kalau nak kata harus, boleh kalau sahabat-sahabat kita di sini nak nasihatkan juga, jangan cepat mengkafirkan orang, boleh, tapi hentikanlah. Ini bukan agama yang kita nak. Negara kita pernah berada dalam sisi gelap. Orang pergi ke hutan minta lindung dengan mambang hutan, orang pergi ke laut minta lindung dengan mambang laut, orang pergi ke mana pergi jumpa dengan panglima hitam yang gaib. Ini semua berhentikanlah. Agama bukan datang untuk ini. Agama datang untuk membebaskan manusia daripada merhambakan diri kepada manusia, kepada memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Itu yang seterusnya. Dan satu lagi perkara yang saya nak tekankan juga, apa yang kita faham tentang Allah Ta'ala ni, kita ada perbezaan pandangan yang orang awam pun tak tahu, tentang had, tentang jisim, tentang jihah, perbahasan-perbahasan yang panjang ni semua. Tapi kita nak bagi orang faham apa? Kita nak bagi orang faham bahawa bila kamu bercakap, Allah mendengar ucapan kamu. Apabila kamu bergerak melakukan sesuatu, Allah melihat kamu. Ada interaksi langsung dengan Allah. Apabila kamu masuk syurga, kamu akan berbicara dengan Allah Ta'ala. Itu yang kita nak sampai. Akidah begitulah. Tak kisahlah sifat 20 ke, Tauhid 3 ke, bila disampaikan kita kepada keyakinan itu telah memadai untuk kita. Jadi perbezaan ada, tapi janganlah dibesarkan perbezaan ini sehingga kita menghapuskan perkara-perkara lain yang sepatutnya kita boleh berdamai. Terakhir sebelum saya berhenti, saya ingin mengulang ucapan 4 orang ni. Saya mungkin orang yang kelima lah dalam silsilah ni. Kata Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, pandangan terakhir yang aku pegang adalah aku tidak mengkafirkan ahli kiblat. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, pandangan yang aku pegang sama dengan pandangan Abu Hasan Al-Ash'ari, aku tidak mengkafirkan seorang pun di kalangan ahli kiblat. Kata Az-Zahabi, aku mengikut 2 orang tokoh ini, Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Ibn Taymiyah, aku tidak mengkafirkan seorang pun daripada ahli kiblat. Saya pernah dengar perkataan guru saya, Dr. Mazhar, dia orang keempat lah yang saya dengar tidak mengkafirkan seseorang pun di kalangan ahli kiblat. Dan di sini saya orang kelima nak sebut benda yang sama. Jangan kafirkan seorang pun di kalangan ahli kitab, melainkan kufur dia jelas. Saya berhenti setakat ni dulu. Terima kasih. Kita berbeza pandangan, kita ada perbezaan yang kita akan terus berbeza lagi selepas ini. Bukan sugar coating, kita akan terus berbeza. Tapi dalam masa yang sama, alhamdulillah kita bukan saling kafir mengkafirkan. Saya tak boleh paksa tuan untuk menerima saya dalam ahli sunnah wal jamaah. Tak apalah, itu urusan tuan. Tapi pada saya, Asy'ariyah dalam ahli sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Salman. Dipersilakan kepada pihak ARG untuk membuat kesimpulan selama 10 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Salman atas kesimpulan, dan kami sangat bersetuju tentang tidak mengkafirkan ahli kiblah. Tapi Ustaz Salman mungkin bukan orang yang kelima, tapi orang yang keberapa juta yang kerana sudah itu memang pegangan kita Asy'ariyah Maturidiyah, tidak mengkafirkan ahli sunnah wal jamaah. Maaf, tidak mengkafirkan ahlul kiblah. Kemudian juga tajuk kita bukan adakah Wahabiyah aliran kufur, tapi adakah aliran sesat. Ini juga perlu difahami sesat bukan berarti automatik kafir. Ada yang kesesatannya melampau sehingga kita keluar daripada perkara-perkara asas Islam, iaitu boleh jadi kafir. Ada sebagainya sesat tapi masih lagi dalam batas Islam, cuma bercanggah dengan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah, iaitu yang sesat. Jadi kami masih tetap dengan pendirian bahawa aliran Wahabiyah, kita tidak memfokuskan pada Muhammad Al-Wahhab. Bahkan hari ini seolah-olah bincang pasal Asy'ariyah itu kan boleh jadi kuips, debat kuips 3.0, kerana dia macam ad hominem. Oleh kerana Asy'ariyah ada begini atau satu orang tokoh Asy'ariyah ada begini, maka berarti kamu juga tidak adil menyesatkan Wahabi. Ya tidak, fakta Wahabi sesat itu independen. Tidak terkait adakah Mu'tazilah juga sesat, adakah Syiah juga sesat. Ya, yang sesat-sesat, yang tidak sesat, tidak sesat. Dan kesesatan Wahabi bukan, seperti yang saya jawab tadi, bukan semuanya sesat, tapi memang aliran itu aliran yang sesat. Jadi kalau nak dikatakan, oh oleh kerana fatwa tidak menyebut aliran sesat, maka it's okay, itu tidak sesuai. Kerana yang bercanggah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah itu berarti ahlul bid'ah wad dalal. Itu bahkan ditakrifkan oleh kedua-dua belah. Bas ulama Ibn Taymiyah, ulama-ulama Wahabi, ulama Asy'ariyah, dan itu disokong oleh hadis. Sataftariqu ummati ila 73 firqah, akan berpecah umat aku pada 73, kulluhum finnar. Jadi kalau sekadar berbeza, ya memang
Tak ada masalah Hanafi tak baca kunut, kita baca kunut. Ya, saya dengar lah ada tempat yang tak sampai larang baca kunut, itu mungkin tak laporan yang tidak betul. Tetapi setakat berbeza saya setuju. Tapi bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah berarti sesat. Jadi jangan play with words oleh kerana fatwa. Fatwa mungkin ahli fatwa juga ada kelembutan, ada uslub dakwah. Supaya kawan-kawan kita yang sudah terpengaruh, mereka lebih lembut untuk kembali kepada manhaj ahli sunnah wal jamaah, menyadari ianya bercanggah. Berbanding kalau disebut sesat, itu kan agak sensitif. Tapi ini kan debat ilmiah, jadi kita kena factual. Yang sesat, ya kita katakan sesat. Kemudian dari segi takrif, apabila ditanya kepada Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, catatan Majmu'ul Fatawa jilid yang ketiga, beliau memang menekankan tentang masalah al-jamaah, iaitu istilah as-sawadul a'zam. Adapun al-firaqul baqiyah kata Imam Ibn Taimiyah, fa innahum ahlus syudzuz. Ada orang sekarang bila dia sedikit dia kata nahnu ghuraba fatuba lil ghuraba. Bukan itu. Yang ghuraba itu orang-orang Islam yang berpegang dengan agama Islam, itu memang kita terancam. Tetapi yang bercanggah dengan jamaah umat Islam itu dilarang. Alaikum bil jamaah wa man syadza syadza ilan nar. Hendaklah kamu itu berserta dengan jamaah. Barang siapa yang syadz, maka itu dibimbangi akan masuk ke dalam neraka, berarti sesat. Jadi Al-Imam Ibn Taimiyah sendiri mengatakan wala tablughul firqatu min haula qariban mimma mablaghi firqatin najiyah. Semua firqah itu kalau digabungkan pun tidak menghampiri firqah yang najiyah. Makna firqah lain pada itu ghairun najiyah. Yang bercanggah dengan firqatun najiyah berarti sesat walaupun tidak disebutkan. Kemudian fadlan an takuna bi qadriha. Lainlah kalau nak sampai sama pun tidak. Menghampiri, campur semua firqah-firqah lain daripada Ahlussunnah wal Jamaah, nak menghampiri bilangan Ahlussunnah wal Jamaah juga tidak tepat. Boleh kita rujuk buku The Muslim 500, The World's 500 Most Influential Muslims, terbitan tahun 2023. Jumlah yang berfahaman Salafi Wahabi hanya 8% daripada keseluruhan umat Islam. Ya, hanya 8%. Jadi ikut definisi Al-Imam Ibn Taimiyah juga, mereka bukan Ahlussunnah wal Jamaah walaupun mereka mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, Maturidiyah, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali 81%. Syiah juga bukan Ahlussunnah wal Jamaah 8.55. Khawarij Ibadiyah bukan juga Ahlussunnah wal Jamaah 0.45. Dan lain-lain 2%. Jadi fakta menunjukkan dan takrif pada Imam Ibn Taimiyah juga menunjukkan bahawa Asy'ariyah, Maturidiyah dan mazhab yang empat ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara dalam silibus Wahabi melabelkan Asy'ariyah, Maturidiyah sebagai ahlul bidah, ahlul dalal, walaupun Ustaz Salman tidak. Dan sebelum saya terlupa, Ustaz Salman jangan put into my mouth benda yang saya tak kata. Saya tak kata oleh kerana Ustaz Salman bukan Wahabi dan Asari maka Wahabi itu adalah golongan yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan kerana itu. Yang saya nak maksudkan adalah Ustaz Salman bukan Wahabi, ya. Dan Ustaz Salman berpandangan bahawa Ahlussunnah wal Jamaah itu Wahabi adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan para ulama menyebutkan bahawa Ahlussunnah wal Jamaah itu 3. Asy'ariyah, Maturidiyah dan juga Athariyah. Jadi bila ditanya pada Ustaz Salman, adakah Wahabi itu ahli sunnah? Ustaz Salman kata ya. Adakah Ustaz Salman Wahabi? Ustaz Salman kata tidak. Ya, walaupun ahli sunnah jamaah tapi tidak. Dan adakah Ustaz Salman Asy'ariyah, Maturidiyah? Tidak, tapi Asari. Ustaz Salman Asari dan bukan Wahabi. Berarti Wahabi bukan Athari. Itu yang saya kata. Jangan di spin apa yang saya kata berbeza daripada apa yang saya tidak kata. Adapun Wahabi adalah aliran sesat, itu berdasarkan fakta lain, bukan berdasar oleh kerana Ustaz Salman Asari maka Wahabi sesat. Itu kan simplistik. Baik. Kemudian Ustaz Salman bercakap tentang konsep tauhid. Ya, alhamdulillah kita setuju, ya. Tauhid nanti nak membawa kita kepada beramal dengan amal yang soleh dan seterusnya. Tetapi bandingkan tauhid sifat 20, kita nak dakwah pada non-muslim. Kita terangkan, non-muslim tanya, yang kamu nak suruh saya sembah Allah ni macam mana? Kita kata Allah tu wujud. Ya, ini nak menafikan golongan mulhid. Sebab ada beza syirik dengan orang yang menafikan Tuhan terus. Jadi semata-mata mengaku Allah wujud, belum menafikan syirik lagi. Baik, kita kata Allah tu wujud, Allah tidak ada yang menciptakan, dia wujud tanpa ada permulaan, Allah tidak akan binasa, Allah tidak sama seperti makhluk, Allah tidak berhajat kepada yang lain, dia maha berkuasa, maha berkehendak, maha melihat, maha berkata-kata. Itu kan indah. Tetapi kalau kita baca daripada buku-buku tokoh Wahabi, maka pelik kita nak terangkan, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang ada muka, ada tangan dan kedua-dua tangannya itu kanan,
dan Tuhan duduk di atas kerusi. Bila Tuhan duduk ada bunyi seperti sesuatu, dan Tuhan nanti akan letak kakinya di atas kerusi, dan nanti dan seterusnya. Kan ini bukan itu tujuan daripada tauhid, menerangkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Kemudian masa sangat terbatas, cuma saya nak sebut tentang masalah najat tadi. Kena kita nak faham bahawa kitab yang menjadi rujukan besar Wahabi, iaitu Ad-Durarus Saniyah fi Ajuban Najadiyah, mereka sendiri menisbahkan diri mereka kepada najat, dan iaitu najat tempat mereka bangkit, iaitu di Riyadh. Tiba-tiba bila kena hadis yang sahih, dispin sampai ke Iraq, walaupun hadis itu berbanding dengan hadis-hadis sahih yang lain itu bercanggah. Kemudian ini kan satu bentuk tanakut. Kemudian Ustaz Salman sering menyebut isu-isu seperti Ibn Tumat, Syekh Ahli Jumaah. Kita telah akui bahawa Ibn Tumat dalam peperangan itu sebagai ahli politik ada ekstremisme di situ, dan suasana perang dengan suasana damai kan tidak sama. Sedangkan isu Syekh Ahli Jumaah adalah isu pelaporan yang tidak tepat oleh Al Jazeera, kerana Syekh Ahli Jumaah sedang bercakap kepada tentera yang sedang berdepan kepada golongan pengganas dan pemberontak di Semenanjung Sinai, yang itu diistilahkan sebagai burah. Dan memang kita tahu dalam hukum fiqh, bila bangkit burah cuba menjatuhkan kerajaan, maka menjadi kewajipan kepada sultah untuk memerangi golongan burah ini. Tapi dilaporkan oleh golongan Al Jazeera seolah-olah Syekh Ahli Jumaah menghalalkan darah penunjuk perasaan. Jadi Ustaz Salman selalu ulas, hendaklah berlaku adil, hendaklah berlaku adil. Ya, Ustaz Salman kena berlaku adil kepada Syekh Ahli Jumaah. Beliau akan datang ke Malaysia nanti tahun ini, boleh tanya beliau sendiri, adakah benar beliau itu menghalalkan darah. Sama juga seperti yang mengatakan Syekh Al-Azhar yang dahulu menghalalkan riba. Kan tak betul, menghalalkan riba itu boleh bawa kepada murtad. Tetapi beliau mengatakan interest bank bukan riba, itu kan beza. Jadi jangan kita itu mengatakan benda yang tidak betul. Jadi sebagai kesimpulan, banyak data-data dan fakta-fakta yang dibentangkan oleh saya dan juga oleh Al-Fadil Kiai yang memastikan, dan juga fatwa-fatwa beberapa negeri yang memastikan bahawa aliran Wahabiyah bukan aliran Ahli Sunnati wal Jamaah, sebaliknya merupakan aliran sesat. Walaupun tidak 100%, maka kesesatan itu wajar dimurnikan, wajar ditolak. InsyaAllah sama-sama kita itu Ahli Sunnati wal Jamaah. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang memberi perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan, kalau tegur hati dan sebagainya. InsyaAllah ya, saya percaya daripada perbincangan ini banyak maklumat-maklumat yang boleh diambil manfaat oleh masyarakat. Jadi setakat itu ya kesimpulan saya. Nanti dalam masa yang terdekat ARG akan kongsikan ya, ini saya dah dapat persetujuan awal, slide untuk membantu mereka yang tertinggal poin-poin. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Engku Ahmad Fadil. Demikian berakhirlah sudah dialog 2.0. Dengan ini saya serahkan kembali majlis kepada saudara pengacara program. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Alhamdulillah, maka dengan ini selesai sudah dialog Fikrah Kuis 2.0 kita pada hari ini. Sebuah perbincangan yang